Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita berkumpul untuk meneruskan kelas mengajar kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan penghujjahan atau pendalilan dalam agama. Dan kita dah sampai itu pada minggu lepas kepada usul yang kedua, itu berkenaan dengan tajuk itu memastikan atau bersandarkan kepada sunnah yang sahih. Bersandar pada sunnah yang sahih. Mana usul pertama, seorang ahli sunnah itu mestilah ada sifat mengagungkan nas. Mana bila dengar qaul Allah, qaul Rasulullah, dia tunduk dan juga patuh. Dan kedua adalah dia kena ada sifat bersandar pada sunnah yang sahih. Dan pada bahagian awal bahagian tajuk ni, pengarang buku kita cuba bawa kita kepada bahagian penjelasan bahawa sunnah Rasulullah SAW itu adalah usul kedua atau yang wajib dilaksanakan. Maksudnya tak boleh seorang itu mengatakan dia hanya nak Quran sahaja. Mesti ada sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran. Dan itu kita baca baru ni berkenaan dengan tajuk mana dibawakan apa kedudukan sunnah Rasulullah SAW untuk pemahaman dengan pendalilan. Baik, 31 kan? Okey, pengen bawah kan? Ke nombor 2 tu? Oleh sebab ke beliau juga berkata? Oleh sebab kan? Okey, jadi dia kata kerana dia ambil itu kata-kata Ibn Taymiyah, penjelasan bahawa dia kata penjelasan paling sempurna adalah sabda Rasulullah SAW. Mana baginda paling tahu tentang kebenaran, paling tulus kepada siapa makhluk, maksud dia paling ikhlas. Kemudian paling fasih menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dikatakan oleh baginda pada asma, nama-nama Allah Ta'ala atau sifat-sifat Allah Ta'ala, ketinggian Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, ia adalah menjadi matlamat dalam bab ini. Maksudnya cara pemahaman dan sebagainya, apa yang Nabi terangkan itulah dia. Dan beliau juga berkata ganjaran adalah pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mana apa yang Rasul bawa, itulah ada ganjaran dan pahala. Bantuan adalah untuk orang yang membantu baginda. Kebahagiaan adalah untuk orang yang mengikuti baginda. Selawat Allah dan para malaikat ke atas orang-orang yang beriman dengan baginda dan yang mengajarkan kepada manusia agama baginda. Kebenaran berkitab bersama baginda di mana saja baginda berada. Makhluk yang paling mengetahui kebenaran dan yang paling mengikuti kebenaran adalah yang paling mengetahui sunnah baginda dan paling mengikuti sunnah baginda. Mana paling mengetahui dan paling mengikuti ialah orang yang paling tahu kebenaran dan juga mengikuti kebenaran. Setiap kata-kata yang menyalahi kata-kata baginda, sama ada ia adalah agama yang mansuh atau yang agama telah ditukar ganti atau tidak disyariatkan sama sekali. Itu je, kena faham macam tu. Kerana ini adalah asas yang sering banyak orang dia tersilap. Dia kata kebaikan itu universal. Even dalam ilmu falsafah dan sebagainya. Bahkan kalau sesiapa belajar usul fiqh, kaedah pemahaman asas-asas bagi fiqh, ada di situ perbahasan awal berkenaan dengan tajuk kebaikan ini ditentukan oleh akal ataupun oleh syarak. Itu ada timbul masalah. Bagi sebahagian manusia dia tak boleh faham bahawa kebaikan itu adalah apa antara tentukan dan ditetapkan. Mana mungkin perkara tersebut tak elok kan, tak dibenarkan, tak cantik, tapi diikut akal kita, tapi ikut syarak dia adalah paling baik. Itu adalah yang terbaik. Jadi tak boleh kita kata letakkan bahawa apa yang pilihan syarak itu nombor 2, akal kita nombor 1, tak boleh. Nanti timbul masalah jadi waqasid. Every time kita tolak nas kan, dia ada satu kumpulan sekarang ni, dia kerja dia apa? Maqasid. Mana dalil dia bukan Quran Sunnah, apa matlamat, apa syariatan dia kata. Dia tengok kat situ je, dia tak tengok pada nas. Bahkan dia kata contoh macam, bahkan boleh tolak nas kalau sekiranya keadaan atau suasana memerlukan kita tolak nas. Bagi mereka macam tu. Dan kita terbalik, kita ahli sunnah jamaah, kita tengok nas dahulu. Dan maqasid itu adalah pertimbangan dalam pemahaman nas, bukan ianya datang untuk menolak nas. Baik. Kita oleh sebab oleh sebab kedudukan yang agung bagi sunnah baginda SAW ini, ahli sunnah telah memberikan perhatian besar kepada ilmu dan segi amal. Untuk pemahaman sunnah-sunnah Nabi SAW ni, ilmu dan amal mereka berikan perhatian yang besar. Mereka itu ahli sunnah wal jamaah
bersungguh-sungguh untuk menghafaz dan menukilkannya. Dan dihafal sunnah Nabi SAW, dinukilkan generasi demi generasi. Bahkan bertitik tolak daripada sabda Nabi SAW. Nabi kata pada dalam hadis yang mutawatir, ada 14 orang sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa baginda SAW telah bersabda, nadarallahu mra'an, SWT bahagiakan seseorang yang sami'a minna syai'an, dengar daripada kami satu perkara, fa'addaha, lalu disampaikan balik, kama sami'aha, macam didengar. Macam didengar macam tu juga disampaikan balik. Mana sampaikan macam mana dia dengar daripada Nabi, disampaikan balik kepada orang berikutnya sampaikan macam tu juga. The same, tanpa tu perubahan. Kenapa? Farubbaha min fiqhin laisa bifaqih, kerana ramai orang yang bawa kefahaman, dia bukan faqih, dia tak faham. Dia bawa pemahaman tadi, knowledge, tapi dia tak tahu apa ni dia bawa. Ada orang macam tu. Dan ada juga farubbah dan warubbah, dan Nabi kata barangkali Nabi kata hamil fiqhin, seorang bawa pemahaman tadi, dia bawa pemahaman tadi ila man afaqa minhu, dia bawa pada orang yang lebih faham berbanding dia. So meaning that dia bawa benda berkenaan, tapi penjelasan tadi mungkin dia tak faham. Tapi dia kata Nabi sabda macam ni, tapi mungkin orang berikutnya akan faham. Masa tu Nabi kata kena macam mana Nabi cakap, sebagaimana Nabi sebut, itulah kita nukilkan. Ini antara dalil sebagian para ulama hadis, contoh macam Imam Muslim melarang daripada nukil nukil dalam bahasa Inggeris dia. Nukil, you take something from others, either word ataupun dengan kata-kata ataupun dengan tulisan. Meaning that saya kata orang tu cakap, meaning that pindah cakap. You take something from others, kata-kata dia, pindahkan kepada kita, macam kita nukil lah. Itu maksudnya nukilan. Itu actually normal. Kalau dia kata ikut bahasa lama, dia pindah kata, ucapkan semula apa orang tu ucapkan, menajukkan balik apa dia ni, atau sampaikan balik apa yang disampaikan. Mana orang sebut, kita jumpa orang tu kata, itu nukil lah. Itu nukil. Mana tak kata menyampaikan, tak juga pasal mengumpat pada juga. Macam tu kan, menukilkan. Kadang-kadang menukilkan untuk kebaikan atau keburukan. Kita nukilkan kata orang tu kata sekian, dia kita cerita kat orang lain, kita menyebarkan cerita tadi, A untuk mengumpat, B untuk kebaikan. Tak semestinya datang untuk kosong saja. Bahkan ada sebab dan punca. Kadang-kadang kenapa kita ceritakan balik. Yang bila kita nukilkan kisah, atau kita nukilkan apa-apa dari Al-Quran untuk sampaikan dalam kelas kita, mari nukilkan lah, tu mari nukil. Menukilkan Baik. Jadi mana mereka menghafal dan juga membaca. Bahkan bila datang Nabi kata baca Imam Muslim contohnya, dia larang penyampaian hadis dengan makna. Imam Bukhari kata tak apa. Tapi kenapa Imam Bukhari punya hadis lebih kuat daripada Muslim? Sebab syarat Imam Bukhari dalam perawi hadis tadi, ya, Imam Muslim dia satu benda. Dia kata janji sezaman dah cukup. As long as mereka dah duduk sezaman, actually cukup memadai. Bukhari tak. Bukhari kata mesti jumpa. Mesti buktikan mereka berjumpa di mana. Mesti apa yang saksi bahawa mereka berjumpa dan sebagainya kena ada. Then only kita accept hadis dia. Kadang orang tu dua-dua daripada orang yang dipercayai, tapi kadang mungkin tak berjumpa. Zaman dahulu kan, zaman kita sekarang ni macam-macam handphone pun boleh. Kita sembang dengan orang yang tak ada depan kita kan. Jarak ribu-ribu batu kan. Telefon Dr. Kordawi ke kan. Padahal tak pernah jumpa pun. Tapi cakap. Maybe benda ni berlaku zaman kita. Zaman dahulu tak. Kan satu perjalanan kadang makan masa berbulan-bulan. Dan daripada tempat ke tempat yang lain, mana perlukan merentas dia bukit, gunung ganang dan sebagainya dengan unta atau kuda atau keldai. Bukannya tempoh yang pendek. Jadi tidaklah macam zaman kita. Jadi dengan sebab itu kita kata macam Imam Bukhari punya syarat tu, syarat yang bagus, ketat Tapi bila dikata boleh dengan makna, pasal pemahaman tadi mungkin sampai pada orang berikutnya. Tapi Imam Nawawi, Imam Muslim, dia ketatkan mesti dengan lafaz yang sama macam Nabi lafazkan. Itu actually kerana itu kita kata Sahih Muslim ni dari segi pembelajaran dia lebih bagus dipelajari daripada berbanding dengan Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari ni dia punya hadis, kadang-kadang Imam Bukhari satu hadis dia pecah-pecah. Ini bab wuduk. Dia akan ada cerita awal, cerita tengah, cerita akhir. Dia kami bab wuduk saja. Mungkin katakan kisah tadi panjang. Contoh macam ada sahabat tu kita, dia keluar pergi perang Rasulullah, dan peperangan tadi sekian-sekian. Okay, lepas tu ketika peperangan dia nampak benda ni, dia kadang-kadang Imam Bukhari satu bahagian tu dia letak kat kitab tajuk sejarah peperangan-perangan Rasulullah. Yang bab berkaitan wuduk dia letak kat kitab. Itu yang kita kata. Tapi ada orang kata Imam Nawawi, Imam Muslim, bukan dia letakkan bab-bab tadi. Bab-bab dalam kitab Imam Muslim actually antara yang terbaik. Aturan bab
Mana bab apa kan. Ini antara, dan bahkan Imam Muslim bila kita baca kitab dia, bila kita kata macam hadis tentang Dajjal, dia akan penuhkan di situ. Mungkin perbualan tadi tentang benda lain dahulu, kemudian baru masuk Dajjal. Dia takkan letak macam kitab zakah kan. Bila Nabi agih kat atas kitab pengagihan harta dan pasal perang dan sebagainya, kitab zakah, dekat ujung tu bila nak cerita berkenaan kumpulan bila nak diceritakan tentang kumpulan Khawarij dan sebagainya, diletakkan ujung tu walaupun kisah tu panjang kan, dia kena letak semua sekali. Imam Muslim macam tu. Dia takkan potong-potong hadis tu. Imam Bukhari dia akan kerat-kerat. Mana tempat dia nak bahagian dia nak, mungkin hadis mungkin kerat 3, kerat 4. Tu kalau dia kata orang yang belajar Sahih Bukhari tak betul-betul belajar, dia tak faham. Mana hadis ni mungkin berulang balik, tapi dia letak kepada separuh lagi ujung sana, separuh lagi tengah-tengah ni, dia akan asyik alihkan. Tapi dari segi syarat perawi hadis, memang Imam Bukhari lebih ketat. Imam Muslim longgar sikit, dia longgarkan. Tapi Imam Nawawi, Imam Muslim, dia punya bentuk kita panggil bentuk penghafalan ajaran hadis tadi, dia pasti dia letakkan syarat mesti serupa macam mana lafaz yang asal yang Nabi sabdakan. Pasal benda tu main peranan besar. Jadi pasal macam tu sekali kan, penukilan, menghafal, menukilkan dan pelajari mereka menjalankan pentahkikan dan penyemakannya. Diorang semak kan, tahkik ni maksud dia pemastian. Mana bila kita kata benda dia sekian, pastikan betul ke tidak, dia pastikan. Dan penyemakan, semak semula. Dia semak semula apa benda berkenaan orang tu kata betul ke tidak. Okey? Membezakan yang benar daripada yang bohong. Mana ada benar ada bohong, maka bezakan mana benar mana bohong. Khususnya setelah munculnya fitnah-fitnah. Khususnya setelah munculnya fitnah-fitnah, mana berlakulah pembunuhan Umar, pembunuhan Uthman, kemudian berlakulah Qadariyah, kemudian kumpulan yang dengan akal. Yang kita kata bila Islam tersebar ke kawasan kawasan Iraq, Syam, kawasan berkenaan. Kawasan tersebut, orang-orang di kawasan itu dah ada idea berkenaan dengan pemahaman ketuhanan dan sebagainya. Kadang-kadang dia cuba campurkan apa dia faham dengan apa Islam punya. Ni benda ni yang berlaku kes kita kata dengan wahdatul wujud kan, Sufism dan sebagainya. Semua sekali lahir sebab percampuran antara Islam dengan non-Muslim. Dia punya fahaman. Bahkan sampai sekarang saya ada jadi kes ni, saya jumpa seorang tu, dia actually pasal dia niat orang tu bagus, baik. Pasal dia kata dia nak biar orang faham bahawa dunia ni jangan pandang besar sangat. Mana semua benda kat alam ni milik Allah. Jadi dia tapi nak kata milik Allah tu, dia kata zat Allah. Zat Allah. Maksud dia benda-benda semua benda hatta najis kita nampak pun jangan kita hina kan, pasal benda tu mana zat, mana datang dari zat Allah, mana datang je dari zat Allah. Pasal benda tu ciri betul kata macam babi menyampuk. Ludah babi kan. Buat benda ludah babi tu kan. Bukan dia kacau kita. Biar dia duduk kat hutan tu. Kalau kita basmi babi tak boleh. Bakteria kita suka pun tak boleh, pasal bakteria tadi ada kerja dia. Kan kita musuhi betul-betul macam kan. Tak boleh macam tu. Bukan macam tu cara kehidupan manusia. Dan bahkan kita tahu Allah Ta'ala jadikan semua benda berkenaan ada tugasan masing-masing. Walaupun benda tu buruk, tak elok, dia ada tugasan dia. Kan anjing dan sebagainya ada. Ingatan kita macam kan, tengok anjing je, astagfirullahalazim. Nampak anjing je, astagfirullahalazim kan. Bila teddy bear anjing cium-cium. Snoopy je kan. Snoopy tu cium-cium. Tak apalah. Kan. Tapi kan ada kartun Snoopy tu. Beri dia cium gantung keychain dan sebagainya, tak apa. Kan, nampak anjing, astagfirullahalazim kan. Jadi dia orang cuba bayangkan banyak mana supaya kita kata jangan kita menyombong, jangan kita hina, jangan kita sekian, sebab benda tu datang daripada Allah. Daripada Allah tu daripada apa dia kata? Pasal dia kata semua benda nak cipta kena ada barang. Contoh macam saya nak cipta pemadam ni, mesti ada mesti ada getah. Kan? Getah daripada pokok daripada sekian. Lepas tu last sekali, everything daripada apa? Daripada apa tu? Daripada apakah datangnya? So dia kata daripada zat Allah. Dia baca hadis. Hadis dia bunyi, kana Allah walam yakun syai'a. Asalnya kan dahulunya ada Allah saja. Walam yakun syai'an ma'hu, tidak ada bersama-samanya satu benda pun. Tapi ketika waktu berkenaan, wa kana arsyuhu 'alal ma', ketika itu arasy di atas air. Maksudnya yang tak ada tu adalah makhluk yang bernyawa. Arasy dia ada. Arasy dia ketika itu ada di atas air. Kan, lepas tu Allah cipta qalam. Itu actually sequence dia. Datang dia macam tak ada. Saya kata kalau dia kata diceritakan alam ni daripada zat Allah Ta'ala, arasy daripada apa? So arasy daripada apa? Dia tak jawab lah, tapi cerita ni kan, saya kata arasy daripada apa? Pasal Allah Ta'ala saja ada, arasy ada ketika itu juga. Jadi saya kata, saya try nak fahamkan juga. Dia tak boleh faham.
Bila saya kata benda ni, kenapa kena kata Allah Ta'ala nak cipta alam ni kena ada barang? Tukar. Macam saya nak buat pemadam ni, kena ada getah. Tak ada getah, dan tak boleh dia gini. Jadi kelakarnya dia kata apa? Kalau alam ni datang tanpa ada asal, barang asal, maka alam ni dah macam Allah Ta'ala, dia kata. Padahal ni masalah dia, falsafah. Ikut falsafah macam betul lah, logik. Dia macam, Allah Ta'ala kan tidak ada ni. Ni tiba-tiba jadi. Saya kata apa masalah dia tiba-tiba jadi? Lepas tu dia tak faham juga. Saya kata silap. Bang, kalau saya ni, ini meja ni, nak buat batu tu, meja tu baju batu. Saya kata meja ni, kalau nak buat, saya kena ambil batu, simen, pasir dan sebagainya, letak semua barang tu, saya kata jadi. Dan boleh jadi meja. Tanpa saya buat, saya kata jadilah meja. Jadi meja. Tapi barang tu adalah ada barang. Dengan satu lagi keadaan, saya cuma kata je tanpa ada benda, meja. Out of nothing, timbul meja dengan kata-kata saya saja. Saya kata mana lagi hebat? Mestilah yang kedua kan, yang kun fayakun tu maksudnya tanpa ada barang, disebut dia kata ada, benda tu terwujud. Dia mempersoalkan, daripada apa datang benda tadi? La ilaha illallah, kata daripada kun fayakun tadi, kun. Lafaz kun tadi. Allah Ta'ala sebut idza arada shay'an ayyakun lahu kun fayakun, bukannya kena ada barang. Kun. Faham tak? Dia persoalkan, dia kata Allah Ta'ala bercakap dengan siapa? La ilaha illallah wa la syarika lah. Ini kita kata punca macam ni pemikiran sebab apa? Falsafah. Kan bila Islam bercampur dengan bukan faham bukan Islam, dia bercampur aduk dalam falsafah. Betul dia kata benda tu kena ada barang jadi. Sekarang ni Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tak serupa dengan sesuatu. Bukan masalah penciptaan ni, masalah cara mencipta pun. Kan macam kita tu boleh orang persoalkan kenapa alam ni dijadikan dalam tempoh 6 yang panjang. 6 tempoh yang panjang. Atau sebut 6 hari. Yang hari di sisi Allah Ta'ala tak sama macam hari di sisi kita. Hari di sisi Allah Ta'ala ada hari yang 50,000 tahun tempoh dia. Ada hari 1,000 tahun macam kita bilang. So hari di sisi Allah Ta'ala tak sama. So kalau ikut daripada pembahasan, ada orang kata, tapi kalau Ta'ala kata kun fayakun, kenapa ada tempoh masa panjang? Ada tempoh, ada gap timing. Yang orang tanya macam tu, para ulama jawab. Dia kata apa? Ulama Al-Sunnah jawab, dia kata kerana kita ni bukan makhluk kun fayakun yang maksud dia yang macam tu je. Kita jadi dengan stages. Kan bila kita tu pokok tumbuh, kan ada benih keluar tunas keluar sekian, keluar dahan, ranting, akar dan sebagainya, dia naik perlahan-lahan. Sebab bila kita tengok makhluk kun fayakun, contoh macam syurga, tanaman syurga, pokok syurga, dia tak ada kun fayakun. Dia tak ada dah tempoh macam tadi. Macam dalam hadis Sahih Muslim, kisah berkenaan seorang lelaki yang nakkan apa? Dia nak tanam pokok. Jadi Nabi SAW ceritakan, bila dia minta Allah Ta'ala kata, tak ada benda lain kau nak minta. Dia kata aku nak tanam pokok ya Allah. Jadi bila cakap macam tu, Allah Ta'ala pun bagi. Tapi ketika dia tanam pokok tu, Nabi kata antara cucuk benih dengan pokok tu membesar sekelip mata, sampai berbuah, pokok tu berbuah terus. Dia tak ada macam cucuk, lepas tu esok ambil air sungai, siram, naik sikit, siram. Tak, cucuk je benih tu, dia terus naik. Cucuk je benih. Itu beza dia. Itu adalah apa? Keadaan di syurga nanti. Yang makhluk apa? Tak ada stages. There's no stages. Tapi kalau kita ni ada stages. Itu sebab 6 tempoh yang panjang. Sebab tu kita jadi perlahan-lahan. Daripada bayi, daripada sperma, ovum, kemudian apa ni kan, kemudian embrio, kemudian apa fetus, kemudian akan apa bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian apa dewasa, kemudian tua. Kan actually stages tadi. Sebab itu, jika tidak dia lahir terus besar. Mana anak ada ruang menunggu, kan. Jenuh kan, besar anak. Terus besar. Padahal ada macam tu. Itu sebab kenapa ada tempoh tadi. Itu je pahaman yang boleh dijelaskan. Adapun dari asasnya kita kata, kenapa persoalan timbul? Para sahabat tak pernah bersoal Rasulullah SAW. Sebab bagi mereka, serahkan benda itu berkenaan pada Allah Ta'ala, dah madai. Tapi yang golongan falsafah ni, yang kenapa, yang actually bila sampai soal jawapan, tak beriman pun. Bukan tambah takwa pun. Tajuk tadi macam tajuk berkenaan dengan alam dunia Allah Ta'ala, tak takwa pun. Lepas tu tengok orang tu tak semayang pun. Yang saya jumpa separuh tu kan, tak semayang pun. Semayang tidak kan, syariat tonggang langgang. Tapi semua ini daripada Allah, semua daripada Allah. Ayat tu bagus, tapi dari praktikal tak takwa pun sebenarnya. Tapi yalah, macam kita katakan tadi, inilah asas kenapa bila Islam tersebar pada sampai bangsa-bangsa bukan Islam, timbul tajuk itu. Di orang Melayu kita pun ada. Kita tak beli-beli ke buku tu, apa mentera-mentera apa masyarakat Melayu ni. Orang Melayu kita ada masyarakat ada mentera. Mentera-mentera dia orang tu ada stages. Stage awal panggil jin.
mambang sekian. Stage kedua, berkat doa la ilaha illallah. Kedua ujung-ujung tu berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan? Berkat doa baginda Ali. Ya ada kan? Okey. Itu start stage kedua. Stage ketiga last sekali ayat Quran terus. Itu kadang ada lah yang dikata ayat ni yang hari Ahad mingguan baru ni ada apa? Ubat apa untuk stroke. Dia kata stroke ni datang daripada jin ahmar. Kemudian apa benda tak, lepas tu dia bagi ayat Quran pula apa nak baca. Pandai-pandai je. Kan? Kadang-kadang dia kata dia terantuk kepala tu, ada pendarahan dalam otak. Tak ada cakap apa dah. Bukan bacalah apa ni. Dan Allah Taala tentukan kita kena bacalah mana pun. Tak berjadi macam tu. Makan tak jaga. Bacalah. Sambil baca saya makan. Kan? Baca ayat-ayat tu kemudian makan melantak. Dah tahu dah tinggi ada. Makan juga garam. Kan? Banyak-banyak. Tengok apa jadi lepas tu. Naik kaki 4-4 ke atas. Oh. Dia terbalik itu. Tak boleh. Mana bukan macam tu cara dia. So dari konsep ni dia kata bila asalnya sabda Nabi SAW ni diterima pakai semua sekali. Tapi bila berlaku fitnah-fitnah penyebaran dia kata pelaku-pelaku bid'ah dia bersebar bertebaran macam kita kata zaman Umar dahulu kan ada seorang lelaki datang perangai dia. Dia tanya orang ramai wal mursalati urfa fal asifati asfa. Orang tak jawab, Islam apa kamu ni dia kata. Dia main-mainkan, hantar dia main-mainkan sampai peringkat apa? Dia kata Rasulullah SAW dengan Isa, siapa lagi mulia? Nama dia Subair. Sad Bayarin. Nama dia terkenal. Hatta Imam Syafi'i pun nukilkan kisah ni. Ceritakan balik kisah ni. Kisah dia Subair ni perangai dia tak senuh tadi lah. Jumpa orang tanya soalan berkenaan benda yang kadang-kadang orang tak pernah tahu pun. Macam saya kata tuan-tuan sekalian kan, saya kata apa? Macam saya kata wal adiyati dhabha. Apa dia? Macam adiyat yang berlari kencang. Apa dia? Kuda ke? Kan? Kalau dalam tafsir kuda ke malaikat ke angin? Which one is it? Allahu a'lam, kita tak tahu. Macam wal asri, waktu asar ke demi masa? Kalau waktu asar boleh ke tidak soalan? Kena, pasal bahkan benda tu pendapat sebagian para ahli tafsir. Tapi kita kata tak tahu meaning mana satu yang betul. It's okay. Pasal macam saya terangkan dulu kan, saya kata bila Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran dengan benda-benda yang dia sumpah, tak tahu benda berkenaan pun tak ada masalah. Kita nakkan lepas tu. Macam wala adad dhabha fal kan ujung tu innal insan apa? Dia kata apa dia kata wal adad dhabha fal muriyat qadha fal mughira subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bi jama'a innal insan rabbih lakanud. Itu yang kita nak. Mana the context of seluruh sumpah tadi hujung tu. Macam wal asri tak tahu mana dia, tak ada masalah. Innal insan baca tu. Yang itu yang penting kita tahu. Yang hujung tu yang kita kena tahu. Maksud dia every time orang sumpah dengan apa-apa dia nak, tak ada masalah. Kita tak tahu pun tak apa. Tapi yang lepas sumpah tu anda wajib tahu. Innal insa fi khus, innal insana khuliqa halu'a. Mana semua itu kena tahu. Pasal itu adalah apa? Matlamat daripada sumpah Allah Ta'ala tadi. So meaning that kita kata tak tahu belum kenal. Tapi yang kelakarnya lelaki ni dia jumpa orang, dia tanya soalan macam tu, dan bila orang tak boleh jawab, dia kata Muslim apa kamu ni? Macam ada saya jumpa dulu ada Allah Ta'ala, dia tak belajar agama. Di zaman apa Y-chat, pakai Yahoo Messenger kan, dia buka grup ramai-ramai sembang dan sebagainya kan. Jadi ada berceramah, ada sekian. Tapi ada perangai orang yang tak belajar pun dia, tapi duk tanya orang soalan pelik-pelik. Soalannya contohnya berbunyi ayat Quran ada berapa banyak. Memang ramai orang tak tahu pun. Actually kalau kita tahu ayat Quran banyak mana pun tak menjadi masalah. Tapi dia tanya orang ramai, ayat Quran berapa banyak? Orang pun kata tak tahu. Islam apa kamu ni? Tak tahu ayat Quran banyak mana. Pula. Lepas tu bila ada orang tanya dengan dia, berapa banyak? Dia kata 6,666. Lepas tu tanya, kenapa 666? Tengok rukun iman 6 perkara. Saya kata macam pelik. Kenapa pergi kedai? Tengok hari ni hari hujan. Macam soalan macam tu, kalau kita tanya orang tu, kenapa pergi kedai? Kenapa awak pergi kedai? Tengok semut tu tengah berjalan. Tak ada kaitan pun. Mereka kata, kenapa ayat Quran tu 666? Sebab rukun Islam 6 perkara. Saya kata masalah budak ni kan. Orang dia tua dia saya tu cakap. Saya kata ayat Quran 6236, saya kata ikut Kufi. Kalau dia kata paling dia orang beza 6200 lebih berapa? Bercanggahan. Tapi 6200 sampai 666. Saya kata dengan dia. Dia kata lah, kenapa 666? Sebab seorang tu datang lah, sebab urat saraf pada manusia ni ada 6666. Saya kata doktor mana cakap? Tak kena tahu pasal benda tu kan pejam mata kita dapat nombor tadi. Kita kena tahu doktor mana cakap.
Kan ahli bedah mana cakap yang bilang bahawa memang tubuh badan manusia ni dia punya urat saraf dia 6666. Nakkan jawapan tadi, jangan main-main macam tu. Banyak orang kadang dia suka apa benda tricky question ni, tapi bukan untuk apa pun, tak ada, tak hasil apa benda. Banyak orang macam ni berjalan pada zaman Umar dahulu. Ada yang bercerita tentang qadar, ada yang bercerita tentang sekian. Everybody is actually start mempersoal-soalkan berkenaan dengan tajuk ni. Ya, ahli bid'ah lah. Mana benda yang para sahabat tak pernah persoalkan, dia orang persoalkan. Macam kita ni dengan Allah Ta'ala, macam qadar. Qadar ni, kita tentukan nasib kita ke Allah Ta'ala tentukan untuk kita? Jadi dia sibuk bahaskan. Sebenarnya tak perlu tahu pun tak apa. Yang benda tu tak tahu tak apa. Yang penting kita kena apa? Apa kita punya relationship dengan Allah Ta'ala, itu kena jaga. Kan bila kita susah, kena berdoa pada dia. Bila kita senang, bersyukur pada dia. Itu yang kita kena zahirkan. Berkaitan masalah qadar kita, apa jadi masa depan untuk kita, tak ada tahu pun tak apa. Tak payah tanya tukang telik pun. Apa kita saya akan jadi, anak saya berapa orang, tak payah tahu pun. Pasal benda tak penting. Kalau kita tak ada benda berkenaan pun, tetap kita akan mati bertemu Allah Ta'ala. Macam zaman kita sekarang lah, bila orang sibuk berkenaan dengan Dajjal, sibuk berkenaan masalah apa Imam Mahdi, kan, sibuk berkenaan dengan akan berlaku kiamat dan sebagainya. Kiamat akan berlaku, tak ada siapa boleh sekat. Mana akan berlaku, runtuhnya langit dan sebagainya akan berlaku, matahari barat akan berlaku. Cuma masalah sekarang ni, kita sibuk benda tu, lupa berkenaan dengan apa? Amal kita. Amal kita tak buat langsung. Kalau tak ada amal makruf nahi munkar, dah sibuk tunggu Mahdi. Tunggu Imam Mahdi datang tu, dia akan tukar semua sekali. Macam Kristian pula kita. Sibuk berkenaan orang lain, benda berkenaan benda tersebut yang tak mesti, kita lupakan berkenaan amal makruf nahi munkar yang menjadi sifat bagi umat Islam. Allah Ta'ala kata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yang sifat kamu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyuruh kepada ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kamu melarang daripada munkar. Jadi itu asas. Itu adalah asas. Banyak orang dia sibuk dengan benda-benda pelik ni kan. Sibuk ini, sibuk sekian, sibuk belajar nak tahu bila mati. Buat apa? Actually, kalau kita tahu pun umur kita banyak mana, kalau amal tak buat, tak guna. Tak berguna benda berkenaan. Kalau tak ada taufik Allah Ta'ala untuk kita beramal dengan baik, tak guna. Kita kena usahakan supaya mati kita tu betul. Sebelum kiamat ni, alam ni berlaku, kita akan hadapi kiamat kita dahulu. Apa kita persiapkan? Itu Nabi bila seorang lelaki tanya pada baginda, mata sa'ah, bila kiamat, Nabi kata apa? Madza addatta laha. Mana wahai, Nabi kata, jangan cakap macam ni. Nabi kata, ia pasti berlaku. Ia pasti berlaku. Dan Nabi kata, apa yang kau siapkan untuk dia? Apa kau siapkan? Nabi tak bincangkan panjang. Soalan dia kan ni, apa kita siap untuk akhirat? Sibuk kan dengan benda dunia ni kan, berbalah, bertekak, bertelagah, lupa berkenaan dengan matlamat akhir kita, mati nak pergi mana. Faham? Kita menang kat dunia ni, perbahasan kat dunia ni, tak ada jadikan kita kat akhirat nanti akan menang apa dak piala semangsih, piala diraja kan? Tak ada. Walaupun kita benar, tak ada piala menanti kita. Kadang-kadang kita bercakap kerana untuk tunjuk depan orang, cakap untuk tunjukkan kita ni pandai. Biasalah benda dalam diri manusia. Terdetik juga, pandainya aku. Macam tu. Macam mana aku tahu di situ tak. Dia takjub ujub dengan diri sendiri. Mana boleh. Jadi itu sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni, bila pelaku kebidaan ni dia tersebar kan, dia sifat tu akan menyibuk dengan benda tak penting. Kan? Sunnah Nabi tak amalkan, sibuk buat benda lain. Sibuk dengan benda lain. Macam kita sekarang bila kita bercakap berkenaan dengan kenapa jangan tinggalkan sunnah. Kita berkeras dan kita tekankan berkenaan masalah tajuk. Jangan buat benda-benda yang dilarang dan sebagainya, kerana menyebabkan orang tu jauh daripada duduk dengan Rasulullah SAW nanti. Pasal orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, ada orang paling banyak berselawat kat atas baginda, nak mengamalkan sunnah baginda, adalah orang itu yang paling dekat. Bukannya dengan orang yang kita kata macam kita tak suka orang berzanji atau orang yang buat maulid dan sebagainya. Sebab benda tadi bukannya daripada ajaran Rasulullah. Tu je sebab dia. Mana benda tu tak menjamin. Jaminan untuk bersama Rasulullah adalah ketaatan dia kepada arahan baginda. Macam kita kata mengagungkan nas. Bukan diagungkan nas tadi dengan cara kita kata setakat gantung dekat rumah, baca tiap-tiap pagi. Bukan. Diagungkan nas-nas Quran dan sunnah Nabi SAW dengan cara kita patuh dengan apa kandungannya. Itu pun betul. Kan berulang kali saya bagi contoh, saya kata anak yang kita ada, kalau tak taat langsung apa perintah kita arahkan pergi kedai tak pergi kedai, di sekolah tak pergi sekolah, tidur je kan. Kemudian kita semua dia tak buat. Tapi tiap pagi dia nyanyikan, atau seminggu sekali malam Jumaat ke dia nyanyi untuk kita. Berdiri dia buat karaoke, pasang television tu, speaker, dia nyanyi. Satu taman dengar. Dia nyanyi untuk kita.
Tapi besok tak dengar lagi cakap kita. Kita menyampah dengan anak macam ni. Kan apa guna nyanyian tadi kalau tidak apa? Taat. Apa guna nyanyian kalau tidak taat? Jangan jadi macam Kristian. Kristian dia nyanyi je untuk Isa dan sebagainya. Tapi ajaran yang buat Isa tak buat. Ajaran tak ada, mana ada ajaran? Solat tak tahu, apa tak tahu, semua tak tahu. Tapi ini apa kita cinta Rasulullah, dia kata. Ini masalah dia. Cinta semata-mata tak memadai. Pasal kepatuhan itu yang mesti menunjukkan bahawa itulah cinta yang sebenar. Baik. Kerana ini dia kata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, sesungguhnya kami pernah dahulu, mana once before, dia kata, apabila kami mendengar seorang tu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita tengah duduk, tiba ada orang kata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Ibnu Abbas kata, ia mengalirkan air mata kami dan kami tumpukan kepadanya pendengaran kami. Mana bila kan dengar dia kata kalau Rasulullah sallallahu kami terus macam air mata kami mengalir. Terkenangkan Rasulullah, air mata mereka mengalir. Bukan menyanyi, faham tak? Bukan maulid, bukan menyanyi. Memang Ibn Abbas kata kami dah dengar orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia bila orang tu belajar mengenang Rasulullah dengan apa? Belajar hadis-hadis Rasulullah. Apa Nabi sabdakan, apa Nabi katakan. Ni kadang-kadang peliknya ada orang tu, sabda Nabi tak belajar. Sibuk belajar Ibnu Athaillah punya kata-kata, Habib ini punya kata-kata. Dia sibuk belajar kata-kata orang lain yang bukan Rasulullah pun. Ada sebahagian macam soalan timbul minggu depan, belajar Hasan Al-Banna kata apa. Pun ada juga. Mana dia sibuk berkenaan kata-kata tokoh-tokoh yang disayang, lupa kata-kata Nabi SAW. Apa tak ada dalam masalah agama. Dan kita kata masalah keikhlasan, ketaatan, kepatuhan dan sebagainya. Memang kita kata madai. Macam baru ni ada salah seorang bekas Perdana Menteri. Dia sebut, dia kata perjuangan atau jihad itu mestilah bukan dengan sebab dendam dan sebagainya, dia sebutnya tu. Katakan ada orang yang tak belajar hadis Nabi. Kan dia kata, dia quote Doktor sekian-sekian cakap, dia kata, kalau dia kata tu sebenarnya tak boleh kena dendam. Actually hadis Nabi dah datang. Kenapa tak rujuk hadis Nabi dahulu? Dalam tajuk ini adab tentang peperangan, Nabi ajar dulu. Tapi orang kerana apa dia tak pernah belajar sunnah Rasulullah, dia pun ikut kata orang ni, kata orang tu, kata orang sekian. Dia sibuk dengan kata-kata manusia, dia lupa hadis Nabi SAW. Sedangkan Nabi dah awal lagi terangkan pasal Nabi hadapi sendiri peperangan. So ada adab peperangan. Dan bahkan dalam tajuk ni jihad Nabi terangkan mana satu kefahaman dia. Tapi bila kita datang kita ni ya macam tak nak belajar je, sinilah masalah dia. Itu sebab kita kata di awal kita bincang buku ni, antara benda yang menyebabkan orang ni taklid buta dan sebagainya adalah orang tu batalkan pendengaran, penglihatan dan akal daripada belajar. Dan tak nak belajar. Dia tak tahu apa Nabi sabdakan sebenar. Jadi kalau anda kata betul-betul kita kata apa mengagungkan Rasulullah SAW, cinta Rasulullah, dengar Nabi sabdakan. Pasal Ibn Abbas kata, kami dahulu bila dengar orang kata qala Rasulullah SAW, kami mengalir air mata kami, dia kata. Dan kami hadapkan wajah kami kepada pendengaran kami kepada orang berkenaan. Kami tumpu pada dia pendengaran kami dengan apa Nabi sabdakan. Jadi tapi dia. Tetapi apabila orang ramai mula menyusuri yang terpuji yang terkeji, mana jalan baik dan buruk tu sama aja. Kan? Serupa je, tak ada salah. Dia actually orang dah mula pemahaman tidak memahami pemahaman cara para sahabat dan sebagainya. Hatta manusia ni ialah ikut suka hati dia je. Agama ni ikut akal. Maka berkata Ibn Abbas, kami tidak mengambil daripada orang ramai melainkan apa yang kami ketahui saja. Mana apa yang orang tahu benda itu benar, maka dia ambil saja. Kalau dia kata benda itu tidak, dia tak ambil, dia tinggalkan. Bahkan dia tak pasti, dia tinggalkan terus. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Pasal lepas daripada berlakunya apa? Fitnah-fitnah dalam masyarakat Islam. Faham? Maksud dia bukan sebelum tu ini sabda Nabi, sami'na wa ta'na. Tapi lepas daripada berlaku fitnah, diorang start apa? Pilih, check, pastikan. Pasal dah benar-benar bertebarannya orang-orang yang berfahaman dengan fahaman yang salah. Berkata tabi'in yang agung, Muhammad Ibn Sirin. Orang ini masyarakat kita yang dia cakapkan berkenaan benda-benda yang berkaitan sunnah Nabi, dia tak nak belajar. Tapi sibukkan apa? Takbir mimpi. Pernah dengar? Buku takbir mimpi dikarang oleh Muhammad Ibn Sirin. Dia tak karang buku tu. Buku tu kan dikarang. Orang cerita kata dia dikarang. Tapi tersebarlah. Takbir mimpi. Yang dia sibuk nukilkan daripada Nabi SAW, kita tak nak belajar. Jadi dia muhaddis. Dia ada ahli hadis, menceritakan hadis Nabi SAW. Sibuk dengan hadis Nabi, menghafal dan juga menerangkan hadis Nabi SAW.
Tapi orang kita dia sibuk berkenaan dengan tajuk berkenaan. Dia lupa apa yang orang tu bawa sebenarnya. Jadi dia kata, mereka dahulu tidak bertanya mengenai isnad. Mana asalnya dahulu orang ramai tak bertanya-tanya berkenaan dengan sandaran. Mana awak dapat dari mana ni? Dia orang cakap benda, benda ni haram lah. Siapa kata? Ini nak tanya tu. Siapa cerita? Dari mana? Dia akan cari. Mana orang tu dapat dari mana? Dia kata daripada guru saya. Guru saya, awak tu belajar dengan siapa? Macam tu dia akan tanya. Mana mereka dah asalnya dahulu tak tanya pun benda ni. Mana reference tak payah. Tak payah reference daripada siapa. Cakap dah siapa nak. As long as baik, dia orang ramai akan terima. Asalnya. Tetapi apabila berlaku fitnah, berlaku fitnah, mana Allah Taala turunkan ujian pada umat Islam, mana berlakulah pembunuhan para sahabat tertentu, berlakulah pencegahan atau pertemuan para sahabat segi pemahaman dan sebagainya. Orang ramai pun mereka berkata, sebutkan kepada kami periwayat-periwayat kamu, rijalukum, mana bagi tahu kami. Siapa periwayat kamu ni, kamu cerita ni daripada siapa. Dan bahkan ketika ditanya berkenaan tak jauh. Normally dalam 2-3 orang saja. Pasal tabi'in, seorang tabi'in adalah seorang yang jumpa sahabat Nabi, kan? Jadi seorang jumpa sahabat Nabi, maka dia bila dia dengan mungkin orang yang dijumpa tadi, tabi'in yang lain, dia kata dia sahabat Nabi daripada Rasulullah. Mana dia naik atas balik, dia kena tunjukkan macam tu. Mana sahabat mana yang cerita. So diorang boleh clarify, check balik betul tak sahabat tu kata. Diorang cari balik. So jadi mana disebutkan, dia kata bila berlaku fitnah, mereka pun berkata, sebutkan kepada kami perawi-perawi kamu, periwayat-periwayat kamu. Dilihat kepada ahli sunnah, diambil hadis-hadis mereka, dan dilihat kepada ahli bid'ah, lalu tak diterima hadis-hadis mereka. Ini bukan kata-kata mengenai bid'ah dan sunnah ni bukanlah benda yang baru, tapi ia adalah daripada kalangan tabi'in sendiri menyatakan benda berkenaan. Mana orang belajar dengan sahabat Nabi, melihat benda berkenaan perlu dibezakan. Bukan main apa baik, kalau baik apa salahnya, tak ada. Kita zaman kita sekarang ada baik apa salahnya, tak ada dalil pun langgar. Kenapa? Kalau baik, ini elok, apa salahnya? Tapi para tabi'in pun dia tak buat macam tu. Bagi diorang, apa yang memang benar daripada Nabi SAW dipastikan, dan orang yang bercerita tadi di kalangan ahli sunnah dia ambil. Kalau anda kata orang tu pelaku bid'ah, kerja dia contoh macam suka cium batu nisan kubur tu kan, dia suka. Tapi dia cakap berkenaan, memang biasanya dia akan bercerita, cara dia bercerita nak bawa ke situ. Ada seorang, saya ingat sekali ada seorang budak tu, saya tak tahu apa jadi sekarang pada dia. Tapi dia suka cerita bila dia masuk room chat kan, dia ceritakan berkenaan kehebatan guru dia. Guru dia dengar suara dalam kubur, orang diseksa, guru dia dapat tahu apa jadi esok. Guru dia cerita tu, konsekuensi cerita, dan ujung tu nak gimana sebenarnya. Dan kita boleh ceritakan benda yang kebaikan seseorang. Kalau kita kata ceritakan untuk orang tiru, contoh macam kita kata ni orang benda sekian baik, bagus, kita ceritakan untuk maksud asal supaya jadi ikutan ataupun tauladan atau pengajaran. Adapun dia cerita bukan macam tu. Dia bercerita untuk kata apa? Mana ada orang boleh tahu benda selain daripada benda gaib ni boleh diketahui kalau orang tu wali-wali. Dia nak macam tu hujung. Dan lepas tu ditambah pula, wali-wali ni datang dengan cara apa? Tarekat. Dia nak masukkan isi kandungan dia. Lepas tu amalan tarekat adalah dia start lah, zikir ni, zikir sekian, ini macam ni. So guru tu dapat dengar sebab dia nampak? Hujung cerita tu nak gimana? Kita hujung cerita kita supaya manusia takut pada Allah Ta'ala. Mana kalau kumpulan-kumpulan pelik ni, dia cerita macam cerita, hujung dia supaya apa? Orang beramal dengan amal yang dia buat. Bukan beramal dengan amal sunnah Nabi SAW. Amal dengan amal apa yang guru-guru dia buat. Dia ceritakan hizib bahr lah, inilah, itulah, doa ini, doa itu, selawat ni, selawat itu. Cerita macam-macam dia ceritakan untuk ujung tu lah sekali apa? Orang beramal dengan apa? Selawat-selawat yang direka oleh mereka. Ni salah lah, tak boleh lah macam tu. Kalau kita matlamat kita bawa manusia kepada Allah Ta'ala, supaya kalau anda kata kita tak ada pun, manusia boleh balik kepada Allah Ta'ala walaupun kita tak ada. Itu yang Rasulullah SAW buat. Rasulullah SAW tinggalkan para sahabat, dan kerana para sahabat mampu untuk bawa orang lain kepada Allah Ta'ala. Itu matlamat asal dia, bukan balik pada para sahabat. Itu tak pernah kita dengar macam apa wirid Abu Bakar, wirid Omar, wirid Osman, wirid keluarga, tak ada. Zaman kita sekarang macam wirid ada. Wirid apa macam Haddad lah, Atas lah. Haddad punya berjaya banyak masuk masjid, Atas datang. Atas datang, lepas ni Albar datang. Albar datang, actually semua nak datang bawa dia punya zikir family dia. Kenapa nak bawa masuk masjid untuk orang baca? Dan bahkan dan doa-doa dia ketika dia baca tu kan, dia letakkan untuk orang ini punya ke anak-beranak. Anak-beranak orang tu je. Apa yang anak-beranak kita tak mulia? Kan? Kalau ikutkan anak-beranak kita tak mulia ke? Lagi mulia daripada berkenaan. Tapi kadang-kadang ialah permainan untuk orang attach kepada tu. Macam mana?
Masalah dia bawa kat Malaysia berjaya. Dia bawa kat sana orang Arab tak terima. Bagi dia orang, dia kata orang Arab kata pasal kita semua masing-masing ni ada tanggungjawab pasal depan Allah Taala. Tak ada kita ditanya guru tarekat mana kamu ikut. Tarikat kita ada tarikat Muhammad lah. Muhammad berjalan lah, betul. Mana ada guru tarikat boleh kata you takkan sampai syurga mereka menolak I. Siapa kata? Kan siapa kita untuk mengatakan benda berkenaan? Bila Allah Taala tak limitkan, datang kita nak limitkan siapa kita? Nabi tak limitkan, kita limitkan. Siapa kita? Itu problem masyarakat kita ni pasal benda macam ni agak tersebar dengan luas. Ya, mungkin fahaman Syiah yang lama kita ada kan, bagi sikit apa tongkat Ali, lepas tu kacik Fatimah. Kan sikit-sikit tu doa baginda Ali, doa baginda Umar tak ada. Kan itu pak mentua Nabi tu. Kan Umar pak mentua Nabi, apa tak mulia? Kan anak dia anak Umar Rasul kahwin ni. Kan mana Abu Bakar itu juga pak mentua Nabi SAW. Menantu je bagus, pak mentua tak hidup. Macam-macam pelik manusia ni. Dia apa, dia hujung tu macam orang Syiah bila cerita tentang keluarga Rasulullah, hujung tu nak buat apa? Hujung tu nak buang. Segala usul-usul syariat Islam ni semua kena buang, kecuali apa yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka sahaja. Itu hujung dia. Bukan cerita Rasulullah SAW punya keluarga kena jaga. Tak, bukan untuk hujung tu, bukan kepada balik pada Rasulullah, balik pada imam-imam yang mereka nak buat. Mereka kan cerita. Bahkan mungkin imam-imam tak terlibat pun, dan mereka ada-adakan kisah berkenaan. Kata Imam Ja'far kata, imam sekian kata. Semua kata-kata berkenaan ditimbulkan. Sebenarnya tak ada pun ya, cara mereka bercerita. So dia kata mana manusia ni ikut jalan terkeji dipakai langgar je, tak ada masalah. Maka itu Ibn Sirin kata apa? Dia kata bila berlaku saja fitnah, kami kata pada orang ramai apa? Bagi tahu kami siapa orang-orang kamu, siapa perawi kamu. Dilihat pada ahli sunnah, maka diambil. Kalau dilihat pada ahli bid'ah, ditinggalkan. Bagaimana diorang kenal siapa ahli bid'ah, siapa ahli sunnah pada zaman berkenaan. Okey. Ya. Ada tak such thing as bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah is actually dari segi bahasa mulutnya, dari segi maksud dari segi bahasa, benda tu bid'ah ni kena define. Apa maksudkan bid'ah? Kalau anda kata benda-benda yang Nabi SAW laksanakan, kemudian tinggalkan balik, kemudian tinggal, contoh macam sembahyang tarawih kan, Nabi SAW pernah berjemaah dengan para sahabat. Jadi Nabi sembahyang dengan para sahabat 3 hari je, 4 hari je, 21, 23, 25, 27. Tapi datang nas daripada Nabi SAW yang menggalakkan benda tu dibuat setiap malam. Okey. Jadi ketika zaman Umar bin Khattab, contoh macam Umar katakan dia gabungkan orang ramai sembahyang belakang satu imam. Pasal bersepah. Seorang ni ikut orang ni, dia suka orang ni punya bacaan. Yang seorang tu ikut orang sekian. So last kali Umar sebagai pemerintah, dia kata benda ni tak organize. Dia kata letakkan seorang imam je. Dan sembahyang di awal waktu. Lepas isyak terus sembahyang. Macam Rasulullah SAW dahulu ada Rasulullah bangun lepas setengah malam, ada sepertiga malam yang akhir, ada sepertiga malam yang awal. Nabi buat macam tu. On off, bukannya satu bentuk saja. Sebab itu kita kata benda tu maksudnya umum. Tapi Umar atas alasan tak nak orang bertelagah, sini baca, dia satukan imam. Imam Ubay bin Ka'ab. Jadi imam untuk semua orang. Lepas tu dia kata sebab bid'ah adalah ini. Ada orang refer kepada ini untuk tajuk bid'ah. Salah. Sebab benda tu memang Nabi buat. Bila Nabi buat, Nabi laksanakan, macam berjemaah dan solat malam, Nabi buat. So kita solat macam tu tak ada masalah, tak menjadi tajuk. Jadi tapi problem sekali orang tu dia apply ini kepada semua benda lain. Macam cara berzikir, goyang ke, letak tangan macam ni, loyak lidah ke, kan? Nah itu actually benda-benda tadi kita kata dia ada-adakan lah. Ataupun kita selawat syifa, selawat tibil qulub, selawat sekian, yang dikatakan dengan selawat tadi akan dapat fadilat. Kalau setakat berselawat tak ada masalah. Tapi bila diiringi selawat tadi dengan fadilat A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, maka masalah. Sebab siapa yang clarify benda tu akan jadi macam tu? Siapa? Guru tadi akan clarify. Kerana dia punya tarikat tu betul, dia akan amalkan, orang amalkan akan dapat benda macam-macam. Siapa clarify? Basically memang tak adalah bid'ah hasanah. Tak ada. Bila hasanah ni actually kena faham apakah yang dimaksudkan. Kalau tambah contohnya macam solat maghrib 3 rakaat, kita bantai 5. Tak ada penambahan tadi baik. Bahkan tu sebab kenapa kita lihat yang macam mana kita kata ada-adakan satu kaedah baru untuk mendapatkan cinta Allah Taala, untuk mendapatkan keredaan Allah Taala, kaedah baru yang kita reka. Tak boleh. Contoh macam kena 1000 kali zikir baru, tak boleh. Pasal manusia sampai Allah Taala, ada orang sampai dengan sedekah, ada orang sampai dengan baca Quran, ada orang sampai dengan zikir, ada orang sampai dengan istighfar, ada orang sampai dengan macam-macam. Dia bukan satu jalan. Mana orang tu sampai dengan cara dia sendiri, bukan cara guru tu. Tapi orang masalah masyarakat kita, guru tu pun cara.
Sedangkan Nabi punya cara, bukan guru tu punya cara. Guru tu boleh silap, Nabi takkan silap. Guru tu tadi apa yang sampai, contoh macam kita kata bila Uwais Al-Qarni kan, bila dia kata apa Nabi kata dia adalah seorang anak yang baik kan, doa makbul dan sebagainya, sebab dia ni adalah doa anak yang baik. Jadi kita ambil keputusan jadi anak yang baik saja. Bukan maksud dia kita kena butakan mak kita, kena pikul bawa jalan-jalan. Mana apa cara dia tunjuk kebaikan tadi tak sama. Pasal mak yang ada pun tak sama, mak yang dia ada, mak tu buta. Maka logiklah apa dia mandikan ni, mak kita tak buta tak apa, mak mesti saya mandikan. Pasang air dengan sabun, dendam, gonyok-gonyok kepala. Tak semestinya tu, bukan macam tu maksud dia. Mungkin mak tu rimas pula. Dah rimas pula dia. Apa sal anak aku macam ni? Kan nak jadi waliullah pergi buat macam tu kat mak. Tak boleh lah pula. Kan ada kadang-kadang dia rimas juga. Dia rimas kena terima lah benda tu. Dan kita pun macam, tapi Uwais Al-Qarni buat. Tak, bukan macam tu. Pasal apa cara Uwais Al-Qarni buat? Itu laluan dia. Tapi the essence ataupun asas apa dia? Anak yang baik. Itu ambil. Cara tu pandai-pandai masing-masing lah. Kan? Mana kalau telefon cakap baik, bukan tengking dia pula. Dia kadang tak faham. Kita cakap, mak ni macam tu ke? Kadang-kadang benda tu terlepas. Kan? Kita beli kek, kita rasa baik dah. Every birthday kita belikan kek. Kan? Mak kita salah pun kita sokong. Kalau mak kita cakap salah ni, tapi kalau lawan nanti dia sokong. Kalau bodik. Tak boleh dah macam tu. Kan? Tapi ada cara dia adab, dia cara bercakap, lemah lembut dan sebagainya. Macam-macam kita dengan baby tu, baby baik kan, budak tu nangis macam tak apa tunggu kan, cakap macam tu lah. Bukan macam pasal bising ni tak kerti, bukan macam tu lah. Layanan tadi sebenarnya bukan masalah bentuk. Problem dalam masyarakat kita ni, bila yang kata tarikat tadi, guru tu punya zikir kena amalkan. Siapa kata guru punya zikir akan sampai kepada Allah Ta'ala? Apa kata jaminan laluan guru tu buat 1,000, 7,000, 70,000, 100,000 menyampai kepada Allah Ta'ala? Siapa kata? Siapa jamin soalan tu? Siapa jamin? Pasal Al-Quran, dalam Al-Quran Karim jaminan untuk seorang sampai Allah Ta'ala ada. Mana Allah Ta'ala kata qul in kuntum tuhibbun Allah, surah Al-Imran 31, katakan hai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikut aku. Mana? Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, tak akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan ampun untuk kamu dosa kamu. Maksud dia nak dapatkan keampunan, cinta Allah Ta'ala, kena ikut Rasulullah, bukan ikut Ustaz Adli, bukan ikut Ustaz Kariman, bukan ikut Ustaz Firdaus, bukan ikut Ustaz. Ustaz tu kena ajar manusia apa Nabi ajar. Bukannya ajar manusia supaya buat macam saya buat. Itu masalah. Faham tak? Di laluan seorang yang peribadi, tapi tak boleh jadikan sebagai sandaran. Problem kita macam masyarakat kita ni, macam contoh macam apa dalam apa menunjukkan cinta Rasulullah tadi. Cinta Rasulullah. Kan kita kata bukan macam cara dia. Tapi benda ni baik, dia kata. Kan kita berqasidah, berselawat, berqasidah, berzanji dan sebagainya. Dia kata baik. Puji Rasulullah. Lepas tu bila kita kata benda ni para sahabat tak buat. Para sahabat sayang Rasulullah lebih dari kita. Lebih dari kita para sahabat sayang. Dia more kata loving ataupun caring kepada Rasulullah banding kita. Diorang kadang kata Rasulullah SAW nak kena ulur badan. Kan sanggup diorang bertahankan badan diorang untuk apa? Mengelakkan Rasulullah kena sebarang masalah. Bahkan ada seorang lelaki yang dulu ditangkap oleh musyrikin. Bila dibawa ke orang musyrik, tanya dia, kau nak tak kalau kau lepas kat rumah Muhammad yang kena benda macam ni? Dia kata, aku kalau duri kena pun aku tak ada redha. Mereka keluarga aku semua hilang, Rasulullah ada, aku tak ada masalah. Mana macam tu sekali sayang mereka pada Rasulullah SAW. Tapi mereka tak punya nyanyi tiap hari. Betul dia kata macam tu, tak nyanyi tiap hari. Yalah, tapi ustaz betul lah Nabi, para sahabat tak nyanyi sebab diorang tengok Rasulullah tiap hari. Sebab mereka tak nyanyi. Kita ni nyanyi sebab tak jumpa kan cinta Rasulullah. Lepas tu saya kata, Imam Syafi'i tak sayang Rasulullah ke? Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Muhammad Ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak. Mereka ni kalangan tabi'in, orang yang dalam lingkungan 200 tahun lepas Rasulullah SAW, apa dalam 10 tahun 19 tahun 100 dalam lingkungan 200 ke 300 tahun lepas Rasulullah SAW. Mereka sayang Rasulullah, tapi mereka buat kerja apa? Apa kerja mereka buat? Sampaikan agama Rasulullah SAW, belajar, mengajar. Macam Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Khari dan lain yang hafal hadis, belajar, cari hadis dan sebagainya, pastikan kesahihan hadis. Matlamat dia apa? Cinta Rasulullah. Kenapa dia tak nyanyi? Kenapa dia orang tak menyanyi? Kita sibuk menyanyi. Pasal dia orang habiskan masa dia orang untuk Rasulullah lebih banyak dari kita. Bermusyafir daripada satu tempat ke tempat, letih penat menyampaikan agama Allah Ta'ala.
kepada sahabat Nabi SAW sampai ke Armenia, Azerbaijan, tapi tak menyanyi tiap hari. Tu bila orang kata dengan saya, tapi ustaz, para sahabat dahulu pernah menyanyi ketika Rasulullah hijrah. Saya kata kalau sahih hadis tu, kalau sahih pun hadis tu, sekali tu je orang buat. Tak ada tiap besok lusa buat pula. Kan tunggu depan masjid, Rasulullah keluar rumah je, sallallahu ala Muhammad, kan? Mana ada macam tu? Kenapa kita jadi bila kita sebut macam ni kan, benda baik ikut akal belum tentu baik ikut syarak. Baik ikut akal, from the point of view of akal kita, it's a good thing. Tapi ikut syarak belum tentu. Dengan sebab itu kita kata, kita bila kita tak suka orang buat benda-benda pelik ni, sebab mereka menjauhkan diri mereka daripada sunnah Rasulullah. Pasal sunnah Rasulullah tadi para sahabat yang faham. Faham tak? Para sahabat yang membawa kepada kita kefahaman macam mana nak tunjukkan cinta Rasulullah. Dan itu yang tabi'in buat. Kan tabi'in sibuk belajar hadis Nabi, belajar sabda Nabi, sampaikan agama, belajar tentang hukum hakam ni. Sebab apa? Para sahabat tunjukkan macam tu. Tabi'in berikutnya macam tu juga. Yang berhafal hadis, yang mengajar tafsir, semua mereka tak ada masa nak menyanyi. Kita ni banyak masa menyanyi, kan? Banyak sangat masa menyanyi. Penyanyi kan? Lepas tu kadang-kadang tak faham kenapa nyanyi. Tak faham bahasa apa benda. Tapi bila buat subtitle, lepas tu Yahana nak tahu tak dilambai siapa. Rasulullah datang. Actually dia orang macam ni. Bagi orang buat maulid-maulid ni, dia orang ujung pemahaman dia orang, keseluruhan yang saya jumpa, semua sekali di akhir mereka berselawat tu Nabi datang. Itu yang biri tu kalau menzanji kan. Kan dia kata marhaban ya nurul aini, marhaban, selamat datang wahai cahaya mataku, selamat datang wahai Datuk Hasan dan Husin. Marhaban. Actually marhaban selamat datang. Kenapa dia baca-baca dia kena marhaban? Sebab Nabi datang. Itu fahaman dia. Tapi benda ni tak aplikasikan. Mana ada? Bila kita tanya mana ada? Pergi kat Yaman dia cakap macam tu. Di Malaysia pandai senyap. Pasal kalau cakap macam tu nanti kena panggil dengan jakim. Diharamkan nanti. Ada apa tu? Dalam Facebook saya ni ada dekat Ampang tu. Ya. Yang Yahana tu, yang lagi seorang yang kurus tu, dia base dia dekat apa, Sadak dekat Ampang. Ya, betul. Itu yang diorang selalu cari member dengan Facebook dengan... Dia cari member, lepas tu cari orang kaya. Orang miskin tak cari. Tak, dia akan sebarkan ustaz di mana-mana. Saya tahu, tapi kita tu macam ni lah. Macam dia orang ni, ya saya kata, dia nak amalan guru dia orang lain amalkan. Masa bagi tarikat macam ni, dia ada faham idea. Satu lagi idea dia orang, guru tu, kita buat amal bagi kepada guru kita pahala. Sampailah sekali tu macam Fatihah bagi pahala guru dia. Semua guru. Bila kita tak sampai pahala. Nasyabandi ada. Saya dapat daripada Cyprus, ada yang hantar. Saya ustaz itu dulu. Ada. Kan dia akan bagi dengan guru-guru. Ya. Lepas tu baru baca. Tahu tak bagi guru tu apa? Sebab idea dia orang macam ni. Kita bagi pahala guru kita banyak-banyak ke pahala sampai guru kita asal mungkin level 1 jadi level 100. Sebab pahala kita bagi tadi. Tu yang bila kita baca hadis Nabi, tak ada sedekah pahala dia marah. Bukan sekadar masalah pada mak bapak. It's not about mak bapak tadi. It's sebab guru tu. Fahaman tarikat bahawa dia bagi pahala pada guru. Even actually macam bila tarikat masuk tarikat Nasyabandi Muhibbin ke atau tarikat mana, dia ada satu hadiahkan pahala tu pada guru dia. Sampai ustaz. Cerita ni pasal kita baca hadis Nabi tak sampai. Tapi dia orang kata sampai sebab apa? Sebab idea dia orang, lepas bagi pahala guru ni banyak-banyak pahala, anak murid dia ramai. Jadi guru ni daripada level 1 akan naik. Dapat pahala lagi, naik level. Sampai akhirat nanti guru dia akan tolong dia. Itu saja ujung tu. Kenapa dia bawa kita ujung tu? Apa pasal sibuk sangat berkenaan dengan sampai pahala pada orang mati? Bukan masalah tu. Separuh tu buat duit lah. Kalau macam sekarang ada e-tahlil. E-tahlil. Apa hal tak ada kat kaum baru buat? E-tahlil. Masuk online, orang masukkan duit, hantar salinan pada dia, nanti dia akan buat tahlil. E-tahlil. Jarak jauh lah. Yang Elan tahlil kat Mekah pun ada. Padahal dia buat kat hotel. Bukan buat kat tepi Masjid Haram. Buat Masjid Haram sepak dia polis Masjid Haram tu. Dia pergi buat kat mana? Dekat ni, dekat hotel. Tu heboh. Kita telah buat tahlil di tanah haram. Buat benda tak pelik. Orang Afrika pun ada datang hitung buat benda pelik-pelik. Kita datang buat pelik kita. Syiah datang sibuk menghadap dia sibuk ada solat menghadap kubur Rasulullah pun ada. Syiah ni. Pelik-pelik lah kita kata. Macam-macam kumpulan lah. Idea dia tadi, idea kenapa tu kan. Kadang-kadang bila persoalkan, macam bila kita kata
Tak usah apa, kita suruh berdoa hanya pada Allah. Dia kata tak boleh lah. Kan? Kalau wali-wali ni tak apalah dari Allah Ta'ala, kita perlukan perantara, dia kata. Tu start di kubur tu. Dia nak agungkan guru dia. Sangat. Kita agungkan Rasulullah, dia agungkan guru dia. Sampai kadang-kadang dia jadikan setara apa guru dia buat dengan Rasulullah buat. Ada seorang budak yang saya kata apa, alfitnah.net tu. Fitnah.net, bukan fikrah, fitnah.net. Okey. Budak ni budak muda, tapi cerita dia kelakar. Bila dia nak Ustaz Yunus lah kita sebut berkenaan dengan, dia kata Habib ni kuburiun. Kuburi tu maksud dia sibuk dengan urusan kubur-kubur. Sibuk kubur sekian. Pergi mana? Ada kubur tak di situ? Dia kubur wali. Dia suka pergi kubur-kubur ni, bertawassul dan sebagainya lah. Jadi bila Ustaz Yunus kata itu, dia marah. Saya duduk Yaman lama. Tidur lah. Saya tidur kat sana lama. Dia kata buat apa? Tidur. Kau belajar sangat, tidur. Serius, sejuk. Best tidur. Tak ada aircon tidur kan. Kita belajar, tapi tak adalah kita saya belajar. Sebut belajar nanti macam belagak pula. Kita katalah kita tidur kat sana. Lama saya tidur kat 10 tahun. Kan kat Yaman. Jadi saya tahu berkenaan kumpulan ni. Kita actually kat Yaman ni kita ada bertembung dengan kumpulan ni. Kumpulan yang suka buat benda tawasul dengan orang telah mati, ulama-ulama dan sebagainya. Tapi dia pergi, kelakarnya dia pergi hanya Habib saja. Ke kubur Habib saja ziarah. Ada laluan dia pula. Sini baca sekian dan sebagainya. Nabi ajar kita ziarah kubur untuk ingat mati, tapi dia ajar kita ziarah kubur untuk dapatkan doa makbul. Faham tak? Diorang suka. Jadi budak ni tak puas hati. Tak puas hati. Jadi dia kata nak berdebat dengan Ustaz Yunus. Ustaz Yunus kata ayah debat dengan anak, dia kata bawa Ustaz Adli. Lepas tu pergi kat ulangan. Dia bercakap kan, kita cakap start pukul 11 kot ke 10 sampai pukul 2 kurang. Dia bertegang leher nak ni. Tapi ketika dia bercakap tu tak logik langsung. Dia nak kita layan macam orang alim, tapi cakap dia macam budak bodoh. Contoh macam dia kata apa? Bila kita kata antara benda ayat keluar, penentuan hari tertentu untuk ziarah kubur. Saya kata tak boleh tentukan hari. Mana nak ziarah datang ziarah, bacakan doa untuk orang kubur tadi, doakan kebaikan untuk mereka, baliklah, mudahlah. Bukan kena baca ayat tertentu, surah tertentu, zikir tertentu, tak boleh. Lepas tu dia kata apa salahnya tentukan hari? Sekolah-sekolah agama tentukan hari. Saya kata bila sekolah agama kita jadi dalil. Satu. Pasal kes dia, sebab apa? Sebab kumpulan Habib yang dia sayang sangat ni memang buat kerjanya tu, pagi Jumaat mesti pergi. Pelajar tak pergi kena denda tau. Ada seorang kawan saya ingat tu, dia pergi, tapi ada tak ikut, dia kena denda. Kemudian ada sebab tu pergi ke kubur tu kan, orang sibuk beratib dan sebagainya, dia duduk tidur, lepas tu terkentut. Kan, itu masalah tu tadi. Marah semua orang sekolah tu. Kan, nak denda cuci tandas. Dia kata aku datang jauh-jauh ni bukan nak cuci tandas, aku nak belajar. Tapi itulah cerita dia. Kisah panjang. Mana bila saya kata tak boleh tentukan hari, menentukan hari untuk ziarah kubur saja, saya tak boleh. Kalau dia kata nak ziarah apa saja hari, silakan. Tapi hari pagi Jumaat tak ziarah kena sekian, mana boleh macam tu. Saya kata patutnya yang kita kata kalau Habib dari keluarga Rasulullah, dia patut paling tahu tentang sunnah Rasulullah. Tunjukkan cara Rasulullah ziarah kubur macam mana, betul balik macam tu je. Tak payah duduk dalam tu guling-guling kat sini dan sebagainya. Tapi budak tak puas hati. Tu dia kata apa dengan saya? Dia kata Rasulullah pun tentukan hari Sabtu untuk ziarah Masjid Quba. Lepas tu saya kata actually memang Rasulullah suka pergi hari Sabtu. Saya kata dengan dia, apa persamaan antara Habib engkau dengan Rasulullah? Soalan kan simple kan. Mana Rasulullah buat apa saja yang bagi tentukan. Kalau dia kata tentukan suka hari Sabtu kan, Nabi kata pergilah hari Sabtu, dan itu sunnah. Pasal Nabi ni adalah wahyu kan, hari, tarikh, waktu, masa 10 Zulhijjah, 10 akhir Ramadan kan, bulan Muharram, Nabi sebut saja itu adalah wahyu. So Nabi berhak untuk tentukan hari apa dia nak. Habib tak ada hak. Habib bukan Rasulullah SAW untuk macam saya suka hari Sabtu, saya suka hari Jumaat. Siapa dia? Saya kata macam mana letakkan level kata-kata Habib tadi setara dengan Rasulullah SAW? Mana apa salahnya tentukan? Dia kata dia boleh kata Rasulullah pun buat. Dia Rasulullah buat, kita buat. Mana Rasulullah tentukan hari, kita boleh tentukan hari suka hati kita. Saya kata yang tu. Dia terdiam lah kan. Tapi lepas tu dia cakap benda lain pula. Dia kata macam ni. Lepas tu sampai tengah-tengah perbualan tu, terkeluar dari mulut dia. Dia kata apa? Kalau membaca qasidah tak boleh, berhimpun mendengar qasidah tak boleh, dan berhimpun mendengar hadis Nabi pun tak boleh. Saya kata dengan dia, itu saya marah, saya tinggi suara. Woi, saya kata. Kan?
Kadang-kadang kita keluar dia, sayang, dia kata. Saya keluar, sayang lah, dia kata, sayang. Ustaz Yunus, sabar kan. Kakak Yaman saya lepuk dah budak tu. Tak seriously kan, memang saya kata dengan dia. Kan bila dia kata Dia kata apa? Dia kata kalau benda tak boleh. Saya kata daripada hadis Nabi kata nadarallahu ra'an. Kan hadis kita baca awal tadi kan. Nabi kata semoga Allah bahagiakan seseorang yang dengar dari kami sesuatu lalu disampaikan balik macam dia dengar. Dihafal, dia sampaikan balik macam dia dengar. Nabi suruh, Nabi galakkan. Hadis mutawatir. Saya kata, oh mutawatir ke? Dia tanya pula. Saya kata lah, ingatkan nak belagak macam pandai sangat. Kan? Tapi tiba-tiba kita baca hadis mutawatir, kan? Tak tahu. Nanti saya kata ni masalah dia tak nak belajar. Saya kata tak nak belajar apa ilmu jarh wa ta'dil. Padahal benda tu di antara asas awal saya belajar hadis. Dia kena tahu ilmu tentang macam mana para ulama sokong seseorang, mana katakan orang ni layak kita terima ataupun orang tak layak kita terima daripada dia, apa kata-kata dia. Cara dia, ilmu dia, dan antara hadis yang awal dia bincangkan hadis tadi. So Allah bahagiakan seorang yang dengar dari kami sesuatu. Dia hafal, dia sampaikan balik macam dia dengar. Kerana itu Nabi terangkan. Jadi hadis ni mutawatir. 14 orang sahabat Nabi. Mana mutawatir sama taraf dengan Quran tau. Sama taraf dengan Al-Quran. Jadi saya kata seriously, saya kata mana boleh samakan qasidah tadi dengan hadis Nabi. Dia boleh letak macam tu serupa. Dia kata kelawak tu. Dia kata budak dia salah, kata lekuk je kan. Tapi lah nampak saya garang lah, saya jahat lah. Walaupun saya jahat, betul boleh apa kan. Mana orang kata saya berdebat jahat. Jahat, orang tak jahat. Benda kadang-kadang sabda Rasulullah tu dia pemain macam tu. Suka hati dia. Lepas tu dia ada sekali tu dia jumpa dengan ada budak-budak lain, junior mana tau. Dia kata apa? Dia kata hari tu abang-abang senior ni dia kata buat satu macam pula macam bawa dia datang situ, kemudian serang. Berani cakap saya seorang aje. Yang cakap saya seorang. Ustaz Inul kadang-kadang menyampuk sikit-sikit lah, masuk sikit-sikit. Yang cakap saya seorang. Ada kat situ ramai ada orang lain. Ustaz Khairat Anwar ada, kan, Ustaz Zuhar, mereka ada kat situ, hadir sama. Tapi dia bercakap, dia bawa seorang kawan dia. Daripada keluarga apa entah. Ini dah Habib-Habib ni keluarga ah. Jadi Jadi saya kata mana dia kata apa? Dia kata hari tu abang-abang ni bawa dia pergi ulangan. Lepas tu hentam dia. Mana pukul ramai. Padahal dia cakap saya seorang je. Okey. Lepas tu dia kata apa? Dia cakap pada budak-budak tu. Budak tu ngadu saya. Dia kata, kita ni masalah, dia kata. Ustaz Salafi ni dia terlampau asyik sebut dalil. Untuk orang awam payah, dia kata. Tengok macam Ustaz Azhar Idrus tu mudah je. Bila dia bercakap macam tu orang suka. Kan boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tak payah sebut hadis Nabi tak apa. Ni Ustaz Salafi ni masalah. Dan dia kata bukan saya tu. Dia kata hatta Nabi pun ketika mengajar, Nabi tak sebut pun. Ha? Nabi tak sebut apa soalan? Kan kalau panggil kan budak ni, kalau saya letak kat sini rasanya orang gelak macam ni. Tak boleh cakap yang tu. Dia kata Nabi pun tak sebut. Nabi tak sebut apa? Nabi takkan sebut kalau Rasulullah, dia Rasulullah. Faham tak? Dia kumpulan ni saya kata pelik. Dia sentiasa nakkan contoh macam tawasul. Hujung tu nak apa sebenarnya? Apa hujung dia? Pahala boleh sama bagi orang mati. Ya, half yang tadi lah, half yang biasa sebenarnya kes duit. Actually tahlil ni actually duit. Dan saya terang itu duit. Sekali pergi paling kurang 50. Kalau Pak orang dia pergi 5 tahlil sehari. 50 kali 5 berapa? 2,5. Itu kalau dapat 2, kalau 50. Sekarang mana bagi 50? Kan? Paling kurang 100. Dan kalau dia kata kaya sikit 300,5. Serius. Tak benda masa duit. Kau cakap macam tu orang marah, tapi iya. Saya dah cakap saya tu saya bagi duit. Tu saya bagi makan suruh orang buat. Masalahnya saya pernah tanya ustaz seorang ni lah. Dia kata untuk dia tahu saya memang Rasulullah tak buat, dia memang baca belajar Quran. Dia kata tapi untuk dia Yasin tu untuk peringatan orang yang hadir, yang doa tu untuk mati. So dia kata tak ada masalah nak. Itu masalah dia Yasin. Siapa yang faham? Panggil Yasin kamu. Kenapa buat tafsir Yasin? Kumpulan jemaah tu buat tafsir Yasin. Buatlah tafsir, bukannya duduk baca saja. Betul kita belajar. Tu sebab kita kata kaedah ni kaedah dekat diri pada Tuhan, selamatkan orang mati. Ini benda gaib yang datangnya Rasulullah untuk ajar kita. Jika tidak semua orang datang, cari dekat diri pada Tuhan. Cari dekat diri pada Tuhan. Cari dekat diri pada Tuhan. Actually kan everybody will come with apa kan, macam orang yoga, posture dia kan dia macam kan. Actually dia kononnya untuk mendekat diri pada Tuhan.
ada guling-guling kat tanah dekat diri pada Tuhan. Everybody essentially akan datangkan idea masing-masing. Sebab kenapa kita kata cara dekat diri pada Allah Ta'ala. So, Nabi ni ikutan kita pada beberapa perkara. Akidah, ibadah, akhlak. Yang ini kena jaga. Kalau bab-bab lain lah hantar kan. Tu kan dia tak faham kan. Dia kata kalau tak nak sangat ikut sunnah bid'ah hasanah ni, tinggalkanlah kereta-kereta. Kereta tu bid'ah tak tu? Kereta termasuk dalam akidah, ibadah, akhlak. Tak ada. So tinggalkanlah, apa masalah dia. Bukan terlibat dengan benda-benda tu. Omar sendiri dah buat dia. Itu yang Omar tadi, kisah tadi. Kisah Kisah yang solat. memang Omar cakap. Tapi Omar cakap dia buat benda Nabi tak buat ke soalan? Adakah Nabi tak pernah solat Adakah Nabi tak pernah solat berjemaah, solat tarawih? Nabi solat. Ada malam Nabi buat awal malam sampai separuh malam, sepertiga awal malam, separuh malam, 2/3 malam. Dan ada masa tu Nabi buat sampai subuh, anti solat subuh. Tapi Omar dia ambil yang paling-paling mudah untuk orang ramai, yang the first one. Pasal tak boleh. Tak boleh kan? Pasal kalau Omar bukan buat ibadat baru, bukan solat baru, bukan ibadat baru, bukan solat baru. Dia cuma apa? Paksa orang ramai jadi satu imam je. Pasal orang ramai tak berani. Macam kan mimbar Rasulullah tu 3 tangga. 3 anak tangga kan. Ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, tahu dia duduk tingkat tangga ni, tangga nombor 2. Ketika Omar naik, tahu dia duduk mana? Tangga 1. Mana prinsip para sahabat, diorang rasa untuk jadi menggantikan Rasulullah dalam anything, diorang tak sanggup. Dia kata, aku kan Rasulullah, aku tak berani. Tu tak berani. Tu sebab kenapa bila Ubay bin Ka'ab dia suruh, dia atas perintah Umar sebagai pemerintah, dia buat. Arahan dia sebagai pemerintah, dia buat. Walaupun dia ikut logik, dia pun takkan duduk macam diorang. Osman contoh macam tangga tu, sampai Osman tahu Osman buat apa? Osman naik atas balik. Mujur Osman naik atas balik, kalau tidak kena gali tanah ke lubang. Dan sekali kita tengok imam kat bawah. Zaman kita ni, bawah tu kan. Pasal imam yang sebelumnya lebih baik daripada yang berikutnya. Normally macam tu. Tapi alhamdulillah Osman naik atas balik. Pasal di sini para sahabat, diorang agak rasa berat untuk ni. Dan bahkan ketika solatkan Rasulullah punya jenazah, tak ada imam tau. Everybody solat sendiri. Sekumpulan lelaki, kumpulan wanita, kumpulan kanak-kanak. Dia datang macam tu. Dia bukan datang dengan apa? Datang dengan ada satu imam. Dia tak berani nak jadi imam. Solatkan Rasulullah actually kan. Diorang rasa besar. Tapi bila Omar kan dia tengok benda ni berterabur. So dia satukan tu je. Jadikan imam satu. Bukannya masalah tarawih dah ada. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Itu dah ada dah. Dalil-dalil yang menyokong berkenaan tarawih. Kan? Solat berkenaan Nabi syariatkan, Nabi syariatkan. Bukan Omar buat syariat baru, tak ada. Bahkan bila kata bilangan rakaat 20 ke 8, Nabi buat semua. Maka ada malam Nabi buat apa? Nabi buat yang Aisyah kata dia nampak macam tu. Tapi Nabi punya lafaz, Nabi kata sembahyang malam ni 2. Maksud dia as long as 2 buatlah. Tapi Nabi pernah juga buat 8 straight. Nabi pernah buat juga 4. Maksud dia meaning that actually benda tu terbuka untuk kita dari segi bentuk tadi. Macam orang buat haji kan. Nak buat apa dulu? Cukur dulu ke? Melontar dulu ke? Sembelih dulu ke? Mana dulu? Nabi kata la haraj, buat la haraj. Tak ada masalah. Itu sebab kita kata justify berkenaan perkara tersebut. Kita tak justify bila Omar buat macam tu kita buat zikir baru. Tak boleh. Itu salah dia. Pasal tu sebab kenapa kita kata dari segi bahasa betul. Dari segi pelaksanaan bukan macam tu. Sebab kita kata Omar tak pernah buat benda pelik. Macam orang kata kumpulan yang suka buat benda pelik ni, dia refer pada Ibnu Omar. Ibnu Omar suka solat kat tempat tertentu, bila ditanya Rasulullah solat situ. So dia ikut Rasulullah punya perbuatan. So apa salahnya kita buat juga? Soalan sekarang yang kau buat tu Rasulullah ajar ke soalan? Kan diorang ikut apa orang-orang tokoh-tokoh tertentu ni. Adakah kita ikut orang tu kerana Rasulullah ke atau ikut dia kerana dia? Ikut dia kerana dia. Syekh Abdul Qadir Jailani mengamalkan zikir sekian. Ustaz ni mengamalkan zikir sekian. Dia sentiasa nama orang berkenaan, refer kepada dia. Hari Hol, mana pernah dalam Islam ada sambutan tahun kematian? Syiah. Mana? Siapa? Nabi tak pernah buat. Datangkan dalil. Tu kan. Hatu burhanakum. Tunjukkan satu dalil Nabi buat hari tak menyambut tahun kematian Khadijah. Bawa sini. Kita bincang. Tapi tak ada. Tu sebab kenapa? Tapi baik apa salahnya? Baik apa salahnya ni bukan dalil. Ini semua benda boleh masuk dalam Islam. Tu kita kata dalam Islam ni kita kata limited. Dalam akidah, ibadah,
akhlak. Contoh kalau orang kata, tolong orang mati, masuk mana? Dia akidah. Kata dia pasal kita nak tolong orang mati tadi, mana cara yang boleh menyelamatkan dia? Kalau orang Cina, dia cara dia. Kan kalau dia kata macam kawan saya dulu, dia cerita macam mak dia masuk Islam, mak dia mati. Habis 20,000, tahu tak? 20,000. Tu kalau nampak Cina sekarang ni masuk Kristian, ni bukan beramal sangat pun. Langgar habis. Kan sambil pasal apa? Pasal dia orang nak takut mati mahal. Mati mahal. Saya kalau ikut yang style macam Buddhism ataupun Taoism, dia memang nak mati sampai daripada orang tu mati nak sampai ke syurga, ritual dia banyak. Dan every ritual duit. Dia ketuk tong. Lepas tu dia kata, nikmat kau lepas dah, tapi raja neraka tahan, bayar. Lepas tu dia ketuk pula. Tak, actually mana rasa dia? Okey, faham tak? Menyelamatkan orang mati tadi tu ikut orang Cina ada cara dia. Ada orang yang Buddhism ikut Buddhism ada cara dia. Orang Hindu ada cara dia. Soalan sekarang kita Islam ikut siapa? Mesti ikut Rasulullah. Bila Rasulullah kata doakan je. Tapi macam dry. Macam sikit je. La ilaha illallah. Takkan Rasulullah SAW tak tahu apa yang patut? Rasulullah paling tahu apa paling manfaat untuk orang mati tadi. Jadi bila Nabi tunjukkan, ikut itu. Jangan kita reka benda baru. Bila kita reka benda baru, meaning that kita tahu benda gaib. I know something that can save orang mati tadi. Soalan sekarang dapat tahu mana? Saya buat tiba-tiba kawan tu mimpi. Saya buat tiba-tiba ada orang kata dia bermimpi nampak orang mati tadi dapat selamat. Saya buat, lepas tu kemudian ini macam kes macam dalam buku Fadail Amal yang disebarkan masyarakat kita. Dalam buku tersebut mungkin lihat tau, antaranya Fadilat La Ilaha Illallah. Dia kata ada seorang tu dia dengar ada orang tu kasyaf, tapi dia tak tahu orang tu kasyaf ke tidak. Tapi bila mak orang tu mati, dia kata dia nak sedekahkan 10,000 ke 10,000 lah pahala la ilaha illallah pada mak orang berkenaan. Lepas tu tak lama lepas tu orang tu datang jumpa dia. Orang tu salam dia, orang tu terima kasih kerana sedekah pada mak saya. Orang tu dia kata barulah aku tahu dia kasyaf. Ni masalah dia. Kan mana dia berdasar pada cerita berkenaan, dia kata la ilaha illallah tadi boleh sedekah pada orang mati. Itu kita kata dalam konsep sebenarnya kita pegang dengan apa yang cara para sahabat buat, dengan daripada mereka fahami itu cara betul. Dan bila kita sekat orang buat benda ni, bukan maksudnya kita suruh orang ikut jalan kita, jalan Yayasan Taklim, tak ada. Mana tarikat Yayasan Taklim ada? Ada kami ajar zikir apa? Tak ada kan? Jadi yang dimaksudkan adalah mengikuti Rasulullah. Buang yang lain, ambil Rasulullah. Buang yang lain, ambil fahaman para sahabat. Ya. Kasyaf ni dia kata macam a person have a third eye, seeing that nobody see, kan, hearing that nobody hear. Maksud dia ada ilmu gaib kan. Belakang dinding ni apa? Nampak. Orang tu balik kat rumah tadi, makan apa? Ini ada jin. Ni sekian. Kan nampak? Everybody is actually claiming macam tu. Gila apa? Tiap-tiap hari buat pula tu. Tiap-tiap hari, every day, anytime, anywhere. Tiap-tiap hari dia kasyaf. Mana boleh? Kan? Ni masalah dia masyarakat kita, dia suka macam ni. Baca pula cerita Wali 9 lagi masalah. Tu dia kata sekarang ni dia edarkan apa? Zikir Sunan Kalijaga, zikir Sunan Ampel, zikir semua zikir, semua wali ada zikir masing-masing. Ambil zikir Nabi lah. Kenapa orang lain kita ikut? Dia tak tahu lagi, dia selamat cara dia. Mungkin bukan zikir tu, mungkin dia tolong burung jatuh pokok, itu yang Allah Ta'ala terima dia. Bukannya dengan benda berkenaan. Macam wanita yang kita tahu, yang Allah Ta'ala ampunkan. Dia minum anjing tadi. Mana kita tahu amal kita mana satu Allah Ta'ala pilih. Amal buat semua benda. Maknanya zikir-zikir yang orang ikut kata sebab mereka orang alim walaupun mereka selepas Nabi. Jadi kita tak boleh ambil zikir mereka, tapi kita mesti ambil dari Nabi juga. Ya, saya. Walaupun dia orang alim. Walau dia orang alim. Sebab apa? Sebab contoh macam kita terangkan itu kan, dalam awal kita baca itu bab yang sebelum ni, yang usul yang pertama. Kan Ibnu Umar, seorang lelaki bersin sebelah dia. Hashum. Punya lelaki tu kata apa? Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ibnu Umar adalah orang yang kita kata suka jalan-jalan. Kenapa kau jalan kat sini? Nabi jalan sini. Dia semayang sini. Kenapa semayang sini? Nabi semayang sini. Ini perangai dia. Tapi bila lelaki sebelah ni, Hashum. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ibnu Umar kata apa dia? Ibnu Umar kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamu ala Rasulillah, dan salam kepada Rasulullah. Bukan macam ni Nabi ajar kami. Bukan macam ni Nabi ajar kami. Nabi ajar kami untuk mengatakan alhamdulillah pada semua keadaan. Mana cakap alhamdulillah aja, jangan tambah benda lain. Itu Ibnu Umar punya dia ajar adab pada orang berkenaan. Kalau tidak, once pintu terbuka, everybody will come up macam-macam zikir.
Kan kemudian orang tu kata, "Ish, zikir saya apa ni, saya sakit itu demam baca zikir tu. Alhamdulillah sihat." Ya orang tu seorang tu kita bagi baca zikir, tak sihat pun. Bukan masalah zikir tu tadi. Doa kita dimakbulkan Allah Ta'ala bukan sebab zikir-zikir tertentu yang kita reka. Bukan macam tu. Tapi masyarakat kita dia macam, tapi orang alim, dia dengan cara dia. Mungkin bukan zikir itu yang menyebabkan dia masuk syurga. Bukan zikir itu. Macam kita katakan Uwais Al-Qarni, mak dia. Kan ada sahabat Nabi yang tak mati lagi ditunjuk dari syurga. Sebab apa? Maafkan orang lain. Every time tiap malam, ya Allah maafkanlah kan orang yang buat salah kepada aku. Actually benda ni jalan masing-masing. You are not supposed to follow anybody else except Rasulullah SAW. Even though kita kata benda berkenaan macam baik pada ibu bapa, Nabi tak dapat nak buat. Nak doakan mak dia pun tak boleh kan? Tapi bila benda tu dibuat oleh para sahabat Nabi SAW, dan Nabi terima benda berkenaan sebagai benda bagus. Bahkan Uwais Al-Qarni, Nabi clarify, dia ni anak yang baik. Itu punca Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Maksud dia, kita kata apa? Doa dia makbul dengan sebab dia seorang anak yang soleh, anak yang baik. Anak yang baik kepada ibunya. Tapi kita kata itu jalan dia. Mungkin ada jalan orang lain yang tak ada mak bapak, rugi lepaslah jalan. Tak, ada jalan lain pula. Everybody ada jalan masing-masing. Bukan kerja kita untuk menentukan satu jalan saja. Tak, ini kebaikan. Banyakkan kebaikan. Tahu tak kata wa aqimus solata wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dan apa kamu upfront for yourself. Maksudnya apa kamu buat untuk akhirat, Allah Ta'ala akan apa? Tajiduhu indallah, kamu akan dapati benda berkenaan ada sisi Allah Ta'ala nanti. Oh, dapat balik. Itu je. Nothing more than that. Mana keikhlasan kita Allah Ta'ala kira. Effort kita Allah Ta'ala kira. Masalah bukan ikut jalan sesiapa. Problem dengan masyarakat kita ni, sibuk jalan orang tadi, dia dua sebab. Satu benda duit adalah. Kedua yang tadi saya kata, digabungkan pahala pada guru tadi, pasal orang beramal dengan ilmu dia. So in the end, dia become the highest, kan, kedudukan. So lepas tu dia boleh tarik siapa-siapa dia nak. Ini idea pada orang tarikat. Kenapa dia zikir bagi pada guru dia? Sebab nanti guru dia dapat pahala banyak, guru dia akan kan excel kan, tinggi, dan guru dia akan tarik dia nanti. Kenapa? Kita masing-masing nanti hari akhirat. Hanya Rasulullah saja akan berikan syafaat untuk umat dia berdasar pada kedudukan dia. Dan orang yang beriman akan disuruh, bukan guru tarikat. Akan disuruh masukkan dalam neraka nanti, bawa keluar siapa yang dikenal. Ada yang dilepaskan dengan syafaat para malaikat, doa para malaikat. Ada doa dengan doa orang beriman. Tak kata doa guru tarikat. Faham tak? Kalau guru tarikat pun kelentong, banyak bersepah, menipu. Kan? Disuruh anak murid dia zuhud adalah ni Rasulullah, lepas tu dia dapat pakai kita Porsche. Kan? Apa hal? Kan? Dia patut tunjukkan dia dahulu. Pasal Nabi SAW buat benda sama. Nabi tunjukkan benda terbaik pada para sahabat. Ini kita nombor satu. Paling sekian kutip duit. Kelentong lagi tipu pula. Kan? Kutip duit anak murid. Lepas tu nak beli kereta, cakap pada anak murid, saya ingat nak beli kereta lah. Siapa nak beli kereta untuk saya? Macam tu. Mana apa hal? Kan? Dia cari keuntungan atas nama anak murid. Cari anak murid kaya tu. Anak murid miskin tak pergi. Kan? Masuk-masuk tempat mana? Tak mantun. Kan? Itu kemudian dapat sekian. Ini benda-benda kita kata banyak orang salah faham. Pasal pelaksanaan akidah, ibadah, akhlak, hanya balik pada Rasulullah SAW sahaja. Jangan balik pada yang lain. Faham Kalau buat muamalah, buatlah apa nak naik basikal, datang kelas naik basikal ke naik kereta elok, datang pulang, tak ada hal, Islam tak kacau. Tapi bila berkenaan dengan tajuk apa? Amal akidah dan sebagainya, jangan balik, melainkan Rasulullah SAW saja. Faham? Kalau balik pada yang lain, dan itu kita kata diada-adakan dan Allah tak akan terima. Biarpun benda tu baik di mata kasar kita, tapi buruk di sisi agama. Sebab Ibnu Umar tegur budak lelaki tadi. Kalau tidak, tak akan tegur. Pasal dia tak kisah benda baik. Kan dia sayang Rasulullah. Bila dengar orang sebut macam tu, kan bagus. Tapi dia kata, Nabi tak ajar kami macam ni. Bukan macam ni ajar kami. Sebab apa? Sebab nak beritahu pada dia bukan macam tu. Pasal ikut apa yang Nabi ajarkan, itu yang terbaik. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Ada soalan? Ustaz, ya Kak. itu Ustaz kata yang buat penyakit bukan sekali dia kan yang nak pembizat yang Allah bagi pada tuan tertentu. Karamah. Asma binti Abu Bakar kan masa Rasulullah dia ambil pada Rasulullah kita hendak untuk ubat untuk orang sakit mata. Hadis Bukhari 2069. Kalau macam tu Kak, jubah tu kenapa tak digunakan ketika mana? Tak simple je. Kalau kata jubah tu ubat penyakit Kenapa ketika para sahabat mati di Syria
kena wabak penyakit yang taun kan, sampai mati ramai. Kenapa tak gendam dalam telaga je jubah tadi? Mana nak faham Rendam telaga dan jubah, bagi semua orang minum. Boleh settle masalah tak sepatutnya? Sepatutnya macam tu kan? Tapi kenapa para sahabat tak faham macam tu? Mana stories yang macam ni kan? Stories once orang ni buat macam ni, once orang macam ni kan? Tapi betul ke hadis ni? Wallahualam kak. Pasal kita sini dalam Bukhari akan tengok balagat, mana benda tu daripada siapa. Pasal dalam kisah contoh macam Sahih Bukhari. Ni saya cerita berkenaan ni. Contoh macam ni. Ni saya tunjukkan dalam Bukhari. Nak kena fahamkan kita ambil kalau seorang tu buat, jangan jadikan dia sebagai umum sebenarnya. Walaupun sahabat Nabi SAW yang buat, kita bila peraturan bila seorang buat pelik, yang lain buat lain, ikut yang lain, jangan ikut seorang. Okey, tapi anyway ni taradda. Okey. Okey. Gitu fima balagona. Ni contoh lah contoh. Okey. Kita first thing first, ni ingat sebelum saya ceritakan ni pun, kalau benda ni tak jumpa sikit pun akan kena faham bahawa apa yang dimaksudkan adalah yang ramai, bukan seorang. Kalau seorang tu buat benda yang pelik, jangan ikut seorang, ikut yang ramai. Contoh macam Umar, dia punya perbuatan yang kadang-kadang Nabi tak tegur pun. Antara perangai dia apa tahu? Orang buat salah dia tumbuk kan Abu Hurairah kan datang bawa kasut, kemudian kata barang siapa yang menyaksikan kan Allah dan Rasulnya, maka beritakan syurga. Dia beritakan syurga pada Umar. Jadi orang pertama dia jumpa, Umar tumbuk sampai tergolek. Umar perangai dia macam tu. Tapi dalam masa yang sama kita kata itu sebagai ikutan kan. Okey. Contohnya ni. Dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan tajuk apa? Ni. Dalam hadis ni, bila terangkan berkenaan dengan tajuk yang kita akan masuk, berkenaan dengan Nabi terima wahyu. First wahyu Nabi terima adalah 5 ayat awal surah Al-Alaq. Kemudian sambungan lepas tu adalah surah Mudaththir. Okay. Tapi tempoh di antara dua wahyu tadi jauh. Sehingga kan ni kisah dia. Dia kata apa? Okey. Dia kata lepas Waraqah bin Nawfal kata, bila Nabi kata dengan dia, adakah kau akan halau aku? Nabi kata, Waraqah kata lam ya'ti rajulun qattun. Okey. Tidak pernah datang seorang lelaki sama sekali bimisli ma ji'ta bihi, dengan apa yang seumpama kau bawa ni, illa dia akan dimusuhi. Wa yudriki yaumuka ansurkan nasra mu'azzara. Kalau sempat aku ni dengan hari engkau, benar hari zaman kau diutus kepada Rasul, aku akan bantu dengan bantuan yang kuat. Thumma lam yamshab Waraqatu an tufiya. Okey, kemudian tak lama lepas tu Waraqah pun mati. Okey. Wa fataral wahyu, dan berhentilah wahyu. Fatratan, satu tempoh, hatta sehingga hazinan Nabi, sedih Nabi SAW. Okey. Yang sedih Nabi ni, ini Zuhri kata, fima balaghana, mengikut apa yang sampai pada kami, huznan, kesedihan Nabi ni, ghada minhu miraran, mana membawa dia daripada sebab kesedihan tadi berkali-kali, membawa dia untuk apa? Untuk yataradda min ru'usil syawahikil jibal. Dia membawa dia untuk nak terjun daripada atas bukit. Nabi cuba bunuh diri. Maksud dia kerana okey. Okey. Ujung tu apa? Fi ma balaghana. Ni yang orang baca tu, kalau baca semua sekali kan dalam Bukhari ni. Tapi ini tak betul. Pasal dalam ketika tu Zuhri kata ikut apa sampai daripada kami, tak cakap daripada siapa sampai. Pasal dalam hadis yang sahih kena ada sanad. Daripada siapa, daripada orang yang tahu Rasulullah SAW. Tapi dalam hadis ni Nabi sedih betul. Tapi apa? Ikut apa sampai pada kami tak dipakai. Even though dalam Bukhari hadis nombor 6982. Dan tu sebab saya kata, bila akak kata aplikasi, bila kita kata benda tu ubat mata Nabi SAW ada perempuan minta dia doakan untuk mata sembuh. Dah hadis yang sahih juga. Kan perempuan tu atau orang gila, orang buta minta sembuh. Ada orang minta apa? Orang syawan minta sembuh. Nabi janjikan apa? Nabi kata dengan dia, kalau kau nak aku doakan, kalau tidak kau sabar dan Allah Ta'ala akan ganti untuk kau apa? Syurga. Itu ajaran Nabi. Rendam baju dan sebagainya. Tadi kalau kita perbuatan orang tertentu dengan para sahabat tidak menjadi ikutan kita.
Dan bahkan kita kata aplikasi dia pula, ketika mana para sahabat dahulu dikena dengan penyakit dan sebagainya kan, asal tak gendam je air tadi dalam telaga kan sembuh. Satu Syria tu boleh sembuh. Betul tak? Kan mudah, satu Syria sembuh. Mana aplikasi tadi? Kenapa dia tak ikut benda ni? Kenapa dia tak cuba try ambil baju tadi? Sedangkan benda tu telah dibuat oleh beberapa orang sahabat. Tiba-tiba yang ramai ni tak reti yang seorang tu buat. Sebab Sebab yang seorang tu bukannya menjadi ikutan. Dia buat ijtihad dia, usaha dia, boleh jadi Allah Ta'ala beri, boleh jadi Allah Ta'ala tak berikan. Tapi yang kita ikut adalah Rasulullah. Kalau kita kata kita ikut Rasulullah, tak berjaya pun kita dah untung. Kan? Kalau berjaya kita dapat bonus. Tak berjaya pun kita apa? Nothing tulus. Memang kita telah mengikuti apa? Ajaran Rasulullah SAW. Tu beza dia. Macam bila kata dalam Bukhari saja, kat sebut nombor kan. Dalam perkara ni kena tengok ni. Kena tengok ni. Macam ni tadi kan. Dia nak apa? Dia kata fakullama aufa bidzirwati jabal, dan sekali mana dia apa? Sampai ke tebing bukit tu. Likayulki minhu nafsah, supaya dia campak diri daripada atas bukit berkenaan. Tabaddalahu Jibril, menjelma pada Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa, engkau benar-benar Rasulullah. Engkau Rasulullah benar-benar. Lepas tu Rasulullah pun diam. Kemudian datang lagi masalah tu, keluar lagi nak terjun. How can we say that Rasulullah SAW dalam keadaan baginda adalah seorang yang paling kuat jiwa, paling kuat jiwa kan? Anak yatim sejak kecil, tak bergantung dengan orang. Tiba sampai peringkat kan, datang macam tu, tiba dia Allah Ta'ala dah startkan dia dengan wahyu tadi, dengan mimpi ni, sebelum daripada datang Jibril. Jadi bila kita kata nak terjun bunuh diri tu, tapi kita tolak sebab apa? Sebab ni je, lafaz ni, fima balaghana, ikut apa sampai pada kami. Walaupun dalam Bukhari, tapi kata-kata Zuhri ni, yang ni siapa kata? Zuhri kata. Zuhri kata, ikut apa sampai pada kami. Tak pakai. Yang sebab itu kita tolak. Dan kena ingat satu kaedah dia. Kalau dia kata ada satu benda kita dengar daripada sahabat Nabi SAW, dia seorang je buat, yang lain tak buat, ikut yang ramai dan ikut dia. Dan banyak benda pelik kita lihat dalam masyarakat kita. Orang sibuk cari yang ganjil. Dia tak cari yang ramai, dia cari yang ganjil, yang pelik-pelik. Tu yang best tu. Dia kan macam tu. Dia kita ambil yang ramai, bukan yang pelik. Yang seorang dua orang buat benda-benda tertentu, tak jadikan sebagai ikutan. Kita ikut mana? Yang ramai. So, yang ramai itu ya. Ya, sanad satu. Kedua, dalam masa yang sama, ambil yang ramai. Kalau sahih sekalipun, ambil yang ramai. Kenapa Umar tak tahu? Kan? Kenapa Abu Bakar apa dia tak tahu? Kenapa orang lain tak tahu? Pasal dia bukan Asma binti Abi Bakrin, bukan berseorangan. Bahkan mengambil jubah Nabi SAW untuk selamatkan diri adalah perbuatan munafik. Orang-orang contoh macam Abdullah bin Ubay, dia sibuk cari jubah Rasulullah untuk balut badan dia ketika nak mati. Kita ambil yang ramai, jangan ambil yang seorang tu. Kisah yang seorang tu pengajaran, itu satu benda yang berlaku. Tapi yang lain tu yang kita pakai. Pasal kalau dia kata aplikasi tadi kan, Asma sepatutnya hantar jubah tadi untuk dipakai oleh orang di Syam supaya dapat selamatkan orang yang mati ramai kak. Selamatkan orang sahabat mati di situ. Kan mudah. Kan mudah. Macam orang tu kata amal benda sekian, zikir sekian, musuh tak nampak. Kenapa para sahabat tak amalkan benda berkenaan supaya musuh tak nampak? Kan mudah. Mana dia bukan macam tu sekali. Islam bukan macam tu. It's not magic. Magic yang pelik-pelik. Maka kita sengsara, kita payah, kita susah, Allah Ta'ala tulis untuk kita pahala. Kita nak kejar itu. Mana kita struggle, kita bukan macam-macam nakkan shortcut. Kan ada cincin Rasulullah penyelesaian masalah. Tak. What is the solution for umat Islam? Khatam Rasulullah, cincin tu. Tak. Jubah Rasulullah. Tak. Jika tidak, banyak benda dalam perkara zaman Rasulullah SAW dahulu diselesaikan. Rasulullah sendiri hidup, bukan mati, hidup. Para sahabat lapar, para sahabat dibunuh. Takkan Rasulullah SAW tak ni, dah mati pula jadi magic. Takkan kot. Jadi magic tadi bukan itu. Magic tadi adalah apa? Rasulullah tak ada pun, tapi amalan atau ajaran baginda tetap diamalkan. Itu magic dia. Macam Ahmad Didat kata apa? Orang kata apakah miracle Islam ni? Apakah keajaiban Islam? Dia kata hampir 2 bilion manusia kat dunia ni tak mencuri, tak menzina, tak minum arak. Hampir 2 bilion. Tak sebutlah 3-4 orang yang bodoh tu. Sebut yang ramai. Hampir 2 bilion tak mencuri, tak berzina, tak minum arak, tak bersekian, tak buat benda maksiat. Bukan sebab ada polis jaga belakang dia. Sebab sebab firman Allah Ta'ala je. Allah kata fajtanibu, jauhilah ia, kita jauhi. Walaupun apa? Tak ada polis jaga kita. Perasan tak? Ini mukjizat. Ini mukjizat besar. Mana Islam tu dilaksanakan walaupun tak ada orang nak kuasakan pun. Kita sibuk jaga aurat, tutup pakai tudung. Ada polis kat depan tu, tangkap orang siapa tak pakai tudung. Tak ada kan? Okey. Jadi kenapa pakai tudung? Sebab sekian. Arahan Allah Ta'ala tu dia ada haibah. Arahan Rasulullah tu ada haibah, ada kegeronan. Orang langgar fikir 10 kali. Di sini kita kata, kalau orang kata apa miracle-nya Islam,
Kalau kata apakah ajaran Islam? 2 bilion, hampir 2 bilion manusia kat dunia ni tak payah gunakan senjata, tak payah gunakan apa kekerasan, dia tinggalkan arak. Yang bodoh 3-4 orang tu tak sekira lah. Kan yang kita 3-4 orang yang tak faham-faham tu itu biarkan. Tapi yang ramai ni, mana general umat Islam ni tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, tak sekian. Sedangkan tak ada siapa pun kuasa pun. Tak ada siapa paksa mereka untuk ikut atau patuh. Tapi mereka apa? Patuh dengan arahan Allah Ta'ala. Ini adalah pelik. Kan? Mereka gunakan apa? Senjata dia dan sebagainya, ketenteraan dia, polis dan sebagainya. Dia buat daripada 1920 sampai 1932, cuba haramkan arak. Kan zaman prohibition. Diharamkan arak di US kan? 12 tahun dia try. Tapi tak berjaya. Last sekali halal balik. Tahu? Dia bukan setakat jadikan akta tau. Dia jadikan amendment nombor 18. Ketika tahun tu 32 1920 sampai 1932, dia haramkan arak tu berdasar pada perlembagaan nombor 18. Diletakkan apa nombor 18 tu? Diharamkan menjual, mencuri, bukan diharamkan menjual, memproses, menyimpan, mengedar, intoxicated drinks, minuman memabukkan. Pelik Ya, ini sejarah. Zaman tu zaman prohibition. Dan dia buat filem apa Al Capone dan sebagainya kan, yang kursi gelap berperang dengan polis ni, zaman dia orang tumpahkan arak. Ada Tuan Haji seorang tu dia tunjukkan gambar apa, saya ingat masalah tunjuk gambar tu. Apa lah Zainul Zainul contoh lah ni. Dia suka hantar gambar kat saya. Tapi gambar yang satu ni ada satu di hantar tu agak ni sikit. Saya cari gambar sekejap. Lambatlah pula internet. Dia gambar tumpahkan arak daripada atas bangunan. Macam apa, tangki air tu pecah, pum, tu ke bawah. Dan tuang kena buang. Jangan try. 1932. Dia actually US pernah try haramkan arak. 1920, 1932. Akak buka dalam tu dia panggil zaman prohibition. Semua arak dibuang, tak dibenarkan minum dan sebagainya. Tapi 12 tahun saja mampu sebab percubaan manusia. Tapi bila manusia Islam ni tanpa paksa, kita jauhi terus kan. Ish kan. Dia geli dan sebagainya. Sebab apa? Sebab firman Allah Ta'ala je. Tak ada siapa nak kawal kita. Kalau kita ada simpan arak di kereta, guguk kan, mana orang kacau? Mana orang tahu? Simpan kat rumah kita, letak ada satu bilik penuh dengan arak, mana orang tahu? Betul? Jadi kenapa tak buat? Apa tak gambar tu mungkin tak ada. Okay, faham jelas Baik, jadi itu asas dia. InsyaAllah kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.